Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan dan terima kasih banyak-banyak kepada pihak UiTM kerana menjemput saya sebagai penceramah bagi seminar asas mitigasi untuk UiTM. Semoga perkongsian yang saya akan buat ni bermanfaatlah kepada semua, insya-Allah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk pada pagi ini kita akan bersiaran selama lebih kurang dalam 2 jam. Bagi memberi penerangan berkaitan dengan seminar asas mitigasi. Jadi sebagaimana yang dimaklumkan tadi, saya adalah pegawai pertanian di unit pengurusan sumber tanah lah. Jadi berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan kesuburan tanah, nutrisi tanaman, berkaitan dengan pembajaan apa semua, kebanyakannya saya lah yang cover untuk negeri Terengganu dan ada juga di negeri-negeri lain sebagai rakan-rakan saya seperjuangan lah. Dan saya rasa dalam sharing saya pada pagi ni pun ada kawan-kawan saya daripada bahagian-bahagian yang di negeri-negeri lain yang join khusus ni. Jadi kita tengok pada skop pembentangan kita pada pagi ini. Yang pertama adalah berkaitan pengenalan lah. Dan kita terus pada konsep pembajaan 4R. Ini adalah penekanan kepada konsep pembajaan di mana-mana saja dalam bidang fertigasi maupun di tanaman pada luar lah. Selain daripada fertigasi. Kita akan berkongsi juga berkaitan dengan hukum 7M. Ini adalah hukum yang perlu dipatuhi lah kepada semua. Dan kita akan ceritakan sedikit nanti komponen asas fertigasi. Kita akan detailkan sedikit apa dia komponen asas fertigasi ini dan kenapa perlu dan wajib kita perolehi benda-benda tu. Kaedah pengurusan pembajaan kita akan ceritakan sedikit dan juga lain-lain keperluan yang ada di dalam projek fertigasi ini. Kita terus pada fertigasi, pengenalannya. Biasalah seperti umum yang kita ketahui, fertigasi ini adalah pengagihan air dan juga nutrien tepat pada zon pengakaran dengan menggunakan baja yang betul lah, 100% larut air dan pada dos dan juga masa yang sesuai. Ini elemen 4R. Kalau kita nampak di sini menggunakan baja 1% larut air. Ada yang menggunakan baja butir, baja NPK biasa tu kan, yang tidak larut air 1% tu. Jadi kalau diistilahkan sebenarnya ia adalah bukan fertigasi. Sebab fertigasi ni adalah fertilizer, irrigation, pengairan baja menggunakan air. Jadi kita tengok kepada konsep 4R yang ni yang sebenarnya semua di dalam pertanian di luar negara dan juga di Malaysia kini kita Jabatan Pertanian banyak bahagian pengurusan sumber tanah banyak menekankan berkaitan dengan konsep 4R ni, di mana yang pertama adalah right source, right rate, right time dan juga right place. Ia adalah merangkumi 40% dari segi pengurusan nutrien ni terhadap pertumbuhan pokok lah. Jadi 40% saja adalah berkaitan dengan pengurusan penanaman dan 20% saja sebenarnya berkaitan dengan faktor-faktor cuaca, pest and disease, pengairan dan juga infrastruktur. Jadi sebab tu kita nak tekankan, kita nak attack 40% ini supaya hasil kita tidak turun daripada apa yang kita target lah. Jadi kita tengok sedikit kalau 4R ni. Right source. Kalau kita tengok, right source adalah berkaitan dengan sumber yang betul dan tepat. Sebagaimana kalau kita membaja, sumber yang betul ni adalah orang kata dari segi baja NPK. Contoh, kalau kita buat penanaman pada peringkat awal, penanaman kita akan menggunakan NPK hijau, iaitu 15-15-15 ataupun 16-16-16 kalau untuk tanaman biasalah di lapangan kita. Jadi sumber yang betul tu kadang-kadang kita perlu tengok sama ada baja ini adalah baja yang daripada luar negara yang diimport ataupun yang daripada Malaysia sendiri. Sebab masing-masing sebenarnya dia ada kelebihan dan kekurangan. Jadi biasanya orang akan prefer lebih kepada baja import lah kerana orang kata dia lebih stabil dan bagus. Tapi sebenarnya di Malaysia kita pun kita ada pengurus-pengurus yang kata mempunyai teknologi terhadap baja-baja tersebut. Jadi jangan kata, oi baja ni mahal. Baja ni mahal, baja ni murah. Baik saya beli baja murah, contoh
Okey, 15 syarikat A, okey, harga dia murah. Syarikat B harga dia mahal. Tapi kenapa harga dia mahal? Okey, sebab adalah teknologi yang dia aplikasikan di dalam baji tersebut. Okey, yang memudahkan carakan pokok untuk mengambilnya. Okey, kita kena tahu pasal benda tu. Sebab tu kalau kita nak beli, kita kena nilai dahulu. Okey, yang pertama sebenarnya dari segi poket kita lah. Okey, kalau kita ada wang lebih, baiklah kita beli yang mahal. Okey, sebab kita yakin dengan kualiti, dengan kemahalan yang ada tersebut. Okey, yang keduanya adalah berkaitan dengan dari right source ni, sumber yang betul ni banyak. Pada peringkat awal penanaman pun kita dah tekankan di situ. Okey, di mana yang pertama adalah berkaitan dengan pembajaan, berkaitan dengan pengapuran, membaiki tanah terlebih dahulu dengan organik, okey, dengan pengapuran yang dibuat. Lepas tu semasa nak pindah anak pokok masuk ke dalam lubang tanaman, kita perlukan okey, baja yang mengandung unsur fosforus yang tinggi. Okey, kita nak kena tengok benda-benda tu. Jangan kita main hentam saja. Okey, lepas tu dia pun tanya pegawai pertanian, "Cik, kenapa pokok tak perform? Pokok tak bagus?" Okey. Jadi kadang-kadang kita pun rasa agak terkilan lah sebenarnya. Mungkin teknologi ataupun input yang yang Jabatan Pertanian ni tidak berkembang betul ke, ataupun memang dia memang tak cari Jabatan Pertanian untuk minta nasihat. Kebanyakannya dia pakai tanam macam tu. Kalau terutamanya kalau suri rumah lah, kat rumah tu dia pakai gali-gali lubang dia, ditanam mana pokok. Jadi kalau kita tengok situ, tiada langsung dia buat pengapuran, dia membuat pembajaan organik terlebih dahulu supaya tanah tu lebih subur, untuk performa pokok yang lebih baik. Mulalah pokok ada masalah itu, masalah ini tersebut, dan Jabatan Pertanian lah menjadi bangsa. Jadi yang kedua adalah right rate. Right rate ni lebih kepada kadar yang cukup lah. Dalam fertigasi, right rate ni adalah penting. Jadi kadar yang betul, kita tidak terlalu lebih. Apabila kita buat pembajaan, terutamanya pembajaan untuk fertigasi dahulu saya sebut, kita akan kita akan ada kepekatan baja yang sesuai. Pada umur sekian-sekian kita letak kepekatan yang berbeza dengan pada umur pokok yang dah matang. Jadi itu sebenarnya right rate. Penyelarasan kita mengikut kesesuaian pokok. Dan juga kita akan dapat menentukan kecekapan pembajaan. Sebab kadang-kadang ada kadang-kadang saya pernah dengar orang buat pembajaan seminggu sekali. Saya tak salah. Sebenarnya dalam pertanian ni tidak salah kecuali pokok tu mati. Kalau pokok tu hidup, perform bagus, walau bagaimana cara sekalipun, dia adalah boleh diguna pakai. Jadi right rate ni jangan kita terlalu berlebih-lebihan dalam membuat pembajaan. Seminggu sekali saya buat satu senduk, satu sudu, seminggu sekali. Sedangkan kita tidak tahu keadaan dan kondisi tanah tu bagaimana sampai dia terlalu masin menyebabkan pokok akan mati. Right rate. Jangan amalkan benda macam tu. Jadi ramai. Sebenarnya saya banyak kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya banyak sebab dia tahu kita orang Jabatan Pertanian. Jadi dia bertanyalah, dan alhamdulillah lah sebenarnya saya berada di tempat yang betul di bawah Jabatan Pertanian. Mungkin di tempat lain tak salah, betul semuanya, tapi sebab saya minat bahagian teknikal, kita minat untuk mengkaji dan melihat dan berkongsi dengan orang. Jadi kita duduk tempat yang betul untuk berkongsi dengan orang. Jadi kadar mutlak mesti mencukupi. Jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang. Jadi yang ketiga adalah berkaitan dengan right time. Ini adalah masa yang sesuai. Biasanya kalau masa yang sesuai ni, pembajaan ni adalah pada waktu siang lah. Kita tidak buat biasanya pada waktu malam. Tapi ada sebenarnya teknologi, ada orang-orang yang buat pada waktu malam dan dia lihat dari segi performa dia bagus. Jadi setakat ni untuk kajian-kajian yang dibuat, saya belum jumpa lagi lah ada pembajaan pada waktu malam. Sebab kalau sebenarnya tak jenis pokok, kita kena faham sebenarnya apabila right time ni, pokok mempunyai jenis-jenis dia, C3, C4, CAM, jenis-jenis macam contoh. Sebagai contoh, kalau saya ulang berkaitan dengan cili. Cili sebenarnya dia adalah C3 punya tanaman.
di mana dia ada kesan-kesan sampingan kalau berlakunya masalah-masalah seperti contoh terlalu panas. Apabila terlalu panas, lada, fotosintesis tidak akan berlaku. Dia akan drop terus sebab dia adalah tanaman C3. Itu kita kena faham. Berbeza dengan tanaman seperti jagung. Jagung adalah C4. Walaupun panas, fotosintesis masih boleh berjalan. Tapi kalau C4, C3 macam lada, contoh cili, timun, kan. Semua itu apabila terlalu panas, terlalu tinggi suhu, fotosintesis akan berhenti. Apabila berhenti, ini akan menyebabkan ada masalah lah pada pokok. Jadi fotosintesis dah berjalan kerana orang kata masalah di sistem dalam pokok tu lah. Jadi mungkin saya tak boleh tak jelas lah benda tu sebab dia terlalu dalam. Cuma faham macam tu je. Right time. Jadi keperluan tu pada masa yang sesuai. Melihat pada keadaan pokok. Kalau hujan macam mana kita nak buat, kita akan jelaskan nanti deh. Jadi right place. Right place ni adalah zon pengakaran. Biasanya kalau zaman sekarang lama dah saya tak jumpa sebenarnya situasi di mana orang suka letak baja pada umbi pokok. Mungkin sekarang orang dah banyak internet, banyak info-info daripada media sosial kita berkaitan dengan cara pembajaan yang betul lah, di mana right place. Bagaimana sebenarnya cara kita nak membaja? Terutamanya kalau untuk pokok yang tidak vertigasi. Kalau vertigasi memang right place lah, maknanya pada zon pengakaran dia. Tapi kalau untuk pokok-pokok biasa sebenarnya pembajaan adalah pada sekitar hujung kanopi pokok, maknanya sekitar kanopi pokok tu. Jangan sebab kebanyakan pada umbi sebenarnya dia lebih kepada akar untuk dia berdiri, atau akar untuk dia bertahan tegak. Akar-akar rambut sebenarnya ada di hujung-hujung kanopi. Jadi itulah sebenarnya support pembajaan kita. Jadi 40% ni adalah memainkan peranan yang penting. Jadi kita masuk kepada 7M ni. Ini sebenarnya kita perlu ulas. Sebab terlalu banyak kadang-kadang orang mari ke pejabat, terutama pejabat pertanian, ataupun di dalam Facebook sekalipun. Sekarang ni pun dah musim, orang kata musim PKP. Dah 2 tahun kita menghadapi PKP. Dan kita rasa sebenarnya ramai orang yang beralih daripada tak boleh bekerja, mungkin dibuang kerja tersebut, beralih ke bidang pertanian. Kerana dia melihat pertanian ni sesuatu yang mudah, dan memberi untung yang tinggi lah. Melihat pada cerita-ceritanya lah. Tapi kadang-kadang mereka tidak kaji betul-betul bagaimana profit dia dan juga income dia, bagaimana cara dia dan usaha yang perlu kita buat. Jadi kalau kita tengok sini dalam 7M ni dia ada yang pertama adalah market, yang kedua management pengurusan, material, iaitu tapak kita, manpower, buruh pekerja kita, mesin. Mesin ni seperti inilah alat-alat untuk kita pergi mari, sebagai alat-alat untuk macam kereta tolak, kereta sorong, kenderaan apa sebut dan mesin macam pam air tersebut kan. Duit, money dan juga mental. Kalau kita tengok sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duit adalah nombor 6. Kita akan ceritakan ini situasi yang berlaku deh. Jadi bagi yang ingin mencuburi bidang aplikasi ini yang cara serius dan berdaya maju, perlu ada 7M. Yang pertama adalah market. Kalau kita tengok sini, market. Sebelum kita nak buat apa-apa sebenarnya berkaitan dengan industri ekonomi, kita perlu ada market. Wajib ada pasaran. Wajib ada pasaran sebab dengan pasaran yang kita ada, kita boleh develop bagaimana teknologi fertigasi dan juga setara mana kita nak buat di lapangan fertigasi yang bagaimana kita nak buat. Kita wajib ada pasaran. Kita kena kaji turun naik harga pasaran, kaji turun naik, bukan turun baik, turun naik harga pasaran, semak faktor-faktor perubahan pasaran, dan juga strategi pemasaran kita lah. Untuk kita kaji, sebab sekarang ni kalau kita tengok lada sekarang ni tengah naik harga dia dalam RM12.
tak silap saya lah, dalam RM12, RM17 pun ada sampai sekarang. Cili Sakata 461 di pasaran Pasar Borong. Jadi bermakna di situ biasanya orang akan ambil daripada pemborong dalam RM12, mungkin RM10 macam tu. Jadi harga ni sangat mewah lah berbanding dengan apa yang saya keluar baru ni. Baru-baru ni saya baru habis musim nanam cili Sakata 461 bulan 6 baru ni. Bulan 7 baru ni saya dah close, lebih kurang dalam 200 hari saya tanam. Harga yang saya perolehi adalah sekitar RM2 sekilo sehingga ke paling tinggi saya dapat RM7. RM2, itu sahaja skop saya. Dan kebanyakan adalah pada harga RM4. Lama harga RM4, RM5 naik sekejap. Jadi hari ini harga cili lebih kurang dalam RM12 ke RM17. Dia ada turun naik di dalam pasaran. Jadi kita kena kaji sebenarnya pattern bagaimana keadaan semasa sebenarnya mempengaruhi. Kerana sekarang ni kalau tengok kedai-kedai makan dah semakin buka kan. Jadi banyak dah ekonomi dah berjalan. Kedai pun dah boleh dine in, sesetengah kedai lah. Jadi ekonomi telah bergerak, maka permintaan untuk lada mungkin akan dah jadi tinggi lah. Jadi pengeluaran dah berkurang, mungkin dia akan menyebabkan harga ni akan naik. Tetapi berbeza pula baru ni timun batang sampai ke tahap 2% sekilo. Itu harga dia, timun batang 2%, 4% sekilo. Untuk kadar keberuntungan bagi timun batang, sekurang-kurangnya kita perlu 8%. 80 sen 1 kilo baru kita dapat untung, modal dan juga mungkin sedikit untung. Bergantung pada cara management dia lah. Untuk cili, sekurang-kurangnya kita kena dapat harga RM3.5 ataupun RM4. Barulah kita dapat pulangan modal dan mungkin sedikit untung. Jadi kalau kita tak dapat harga tersebut, target kita akan lari lah. Dan itu sebenarnya yang pertama adalah pasaran adalah wajib. Kadang-kadang orang mari Jabatan Tahniah, orang nampak yang indah-indah semuanya. Tapi yang buruk orang sorok, orang tak nampak orang buat-buat tak nampak kadang-kadang. Jadi strategi masalah ni kena ada, dekat mana kita nak pasarkan, dengan pemborong mana, buat perjanjian dengan dia. Jangan buat perjanjian mulut. Memang minta maaf banyak, jangan buat perjanjian dengan mulut. Buat perjanjian betul-betul, percaya dan juga cari backup. Kerana apabila kita jual, saya pernah ada situasi di mana pemborong ni berjanji kita akan ambil tuan dengan harga RM7 sekilo. Tapi apabila sampai masanya harga keluar kita punya lada, tak boleh bah. Tak boleh RM7 sekilo bah. Harga pasar ni pun RM3.5. Dia dah main macam tu. Pada awalnya perjanjian dia RM7. Tapi bila kita dah jual RM3 sekilo lah, kita nak jual macam mana? Kita akan tak dapat balik pulangan modal pun memang payah. Itu menyebabkan biasanya usahawan-usahawan yang binatannya ni dia boleh lingkup kerana tidak kemas dari segi pemasaran. Senang cakap, tak ada pemasaran tak payah buat untuk pasaran yang besar lah. Kalau sekadar nak tanam sebagai hobi, 100 polybag, 50 polybag, teruskan. Tak ada masalah. Tuan-tuan boleh makan sendiri dan mungkin tuan-tuan boleh buat proses, buat sos cili. Kalau untuk lada lah. Yang kedua, orang ni adalah beberapa kota kan. Kalau bahasa Inggeris, bahasa Melayu panggil falsafah. Bisnes tanpa marketing, tanpa sale ibarat manusia tanpa oksigen. Ni Azizan Osman lah yang kata. Dan marketing adalah nyawa perdagangan kita. Itu betul. Jadi kita perlu fokus. Yang kedua berkaitan dengan pengurusan. Ini pengurusan hendaklah kita merancang berdasarkan kehendak pasaran dan kemahuan pelanggan. Jangan kita syok sendiri. Hari ni aku nak tanam timun batang. Timun batang. Aku nak tanam terung. Saya nak tanam terung hari ni, tapi saya nak tanam terung yang tangkai dia warna kelabu, warna tangkai dia color ungu.
Kalau aku jual dekat pasar baru Terengganu, tidak ada orang nak. Okey. Terung yang tangkai dia warna ungu. Okey, orang nak terung tangkai hijau. Okay. Jadi kita merancang mengikut pada kehendak pasaran. Sebab variety tertentu akan laku di pasaran, variety tersebut tentu akan laku, akan tidak mahu di pasaran, tidak ingin di pasaran. Mungkin ada kekurangan, okey, rasa dia ke ataupun ketahanan dia ke apa bagaimana kan. Okey, jadi ikut kehendak pelanggan, ikut kehendak pasaran. Okey, menyasarkan waktu dan tempoh tuai hasil. Okey, ini waktu kita timing lah, time kita bagaimana, waktu mana kita nak buat hasil dan kita tengok pada market yang pertama tadi. Yang ketiga berkaitan dengan single crop atau multi crop. Kita nak tanam satu tanaman sahaja ke ataupun kita nak tanam pelbagai tanaman. Okey, dalam satu kebun kita, mungkin kebun kita 1 ekar luas kita. 1 ekar kita boleh tanam lebih kurang dalam 2,000 lebih polybag. Jadi saya rasa saya nak tanam terung, saya nak tanam cili dan saya nak tanam timun batang. Okey, dalam satu masa. Okey, tapi management ni sebenarnya kita perlu ingat. Okay. Kalau kita tersilap langkah, dia akan menyebabkan gagal semuanya. Okey, sebagai contoh, rakan saya pernah buat, okey, dia tanam terung dahulu. Dia tanam terung dahulu. Okey, lepas tu baru dia nak tanam lada. Dia merancang begitu. Okay. Terung sebenarnya antara rumah yang paling diminati oleh serangga whitefly dan juga tree. Okay, serangga whitefly lah terutamanya. Tapi lada terung boleh lagi survive. Okay, dengan serangan whitefly. Tetapi kalau cili tak boleh. Okay, jadi bila dia tanam terung, dia dah menternak whitefly yang banyak dan tidak terkawal. Apabila dia tanam lada, okay, memang tak boleh nak pergi makan. Saya makanlah, memang tak boleh. Okey, pokok tu memang kalah. Sebab lada ni antara tanaman yang agak lemah lah. Okey, dengan serangan whitefly, dengan serangan tree. Okay, jadi dia akan menyebabkan virus lah. Tapi kalau terung, dia mesti boleh bertahan lagi lah. Okey, dan begitu juga dengan timun batang. Tapi kalau kita boleh mengawal, okey, sebagaimana kawan saya di Tumpak, Kelantan, okey, dia boleh mengawal keadaan dan dia merancang betul-betul bagaimana step-step untuk menanam. Okey, memang dia akan tanam terung, dia akan tanam cili, dia akan timun batang dalam masa yang sama. Tapi tempoh-tempoh tertentulah dia merancang tu. Jadi apabila dia buat macam ni, pasaran dia stabil. Walaupun lada turun akan naik. Dia macam tu. Okey, timun batang turun, timun batang naik, lada turun. Dia macam tu. Dia ada perbezaan yang berlaku di pasaran. Tak semestinya kalau lada naik, terung naik, timun naik. Tak. Okey, biasanya ada yang turun, ada yang akan naik. Okey, merancang pengurusan tanaman dan juga pembajaan dan juga meracun. Ini perlu. Okey, kebanyakan kita petani tidak ada jadual penanaman. Tidak ada jadual untuk meracun, jadual membaja. Okey, kita akan gagal sebenarnya apabila kita tidak ada. Okey, jadual meracun sebenarnya bukan bermaksud kita perlu merancang terus. Meracun pada waktu mana 3 hari sekali meracun, 3 hari sekali meracun. Itu kita tidak galakkan sebenarnya. Sebab jadual meracun ni berdasarkan kepada masalah di setempat kita. Serangan apa yang berlaku, penyakit apa yang berlaku di lapangan, itu yang kita perlu racun. Jadi jadual dia semak setiap hari, setiap masa. Okey, keadaan pokok, bagaimana performa pokok, bagaimana ada simptom apa, barulah kita meracun. Itu jadual dia. Okey, merancang pengurusan pembajaan. Selain itu juga kita membuat rekod bagi setiap aktiviti lah. Okey, setiap aktiviti kita buat rekod. Adakah tuan-tuan mempunyai otak yang sangat pintar? Kalau ada, tak ada masalah. Maknanya kita boleh, biar je ingatan kita kuat, mungkin kita boleh ingat 2 hari lepas kita membaca apa, minggu lepas kita membaca apa, 30 hari lepas kita membaca apa. Kalau kita tahu macam tu, tak apa, tak perlu rekod. Okey, auto dalam kepala saja. Tapi kalau kita rasa okey, mungkin banyak lagi benda yang nak kena ingat selain daripada nak meracun, aktiviti hari-hari. Apabila kita membuat aktiviti hari-hari, kita mungkin akan lupa. Okey, 3 hari lepas sebelum tu kita buat apa.
Sebab kita dah berkecamuk dengan 4 hari yang lepas kita buat apa. Okay, jadi kita perlu rekod, kita perlu tulis. Okay, dan di dalam aplikasi di aplikasi di Google ada sebenarnya untuk kita buat rekod aktiviti. Jadi saya pun menggunakan aplikasi itu. Apabila saya nak meracun atau tu, saya akan tengok 3 hari lepas saya meracun apa ataupun 5 hari lepas saya buat apa. Jadi saya akan dapat menentukan pada hari yang terkini ni saya nak buat apa. Okey, jadi kita akan manage pengurusan tanaman kita lebih baik. Okey, seterusnya berkaitan dengan material dan juga tapak. Okey, dah masuk lagi dah aplikasi ni. Ini baru mukadimah dulu ni. Okey, material dan juga tapak. Sumber elektrik. Okey, material dan tapak ni kita perlu fokus sebelum kita nak membuka satu projek. Mungkin biasanya kita akan tengok, oh tanah ni aku nak sewa tanah ni. Saya nak sewa lah tanah ni tuan. 1 ekar setahun RM300 setahun ataupun RM500 setahun. Okey, kita nak sewa dengan orang tersebut, tetapi beberapa elemen penting perlu kita lihat. Okey, sebelum kita nak buat. Jangan kita teruja sangat. Oh, dah ada tapak boleh buat projek, terus bangunkan projek di kawasan tersebut. Tak boleh. Okey, sebagai untuk kita berhati-hati dalam setiap apa yang kita nak buat, sebab ramai sebenarnya yang ada masalah macam ni, satu musim saja dah balik awal, tak boleh nak pergi. Okey, apa elemen-elemen, ada 5 elemen penting yang perlu kita ambil ketika untuk buat pemilihan tapak. Yang pertama adalah berkaitan dengan sumber elektrik. Okay, jadi sumber elektrik, sebab dalam irigasi ni kita banyak menggunakan pump. Okay, pump yang digunakan adalah sepatutnya daripada sumber elektrik lah. Tetapi boleh juga mungkin kita gunakan generator. Tetapi apabila menggunakan generator, tuan-tuan perlu duduk di situ setiap masa. Okey, setiap masa perlu ada. Mungkin kalau ada pekerja bolehlah. Tapi pekerja itu terpaksa menghidupkan generator itu setiap hari, setiap ketika. Kalau buat pemajaan 5 kali sehari, 5 kalilah kena buat hidup generator. Okey, dia akan mendatangkan mungkin masalah. Andai kata tiba-tiba generator itu rosak ataupun kan. Jadi generator ni kalau saya showkan generator ni untuk backup. Andai kata elektrik kita terputus, barulah kita boleh guna generator. Tapi jangan generator adalah sumber utama. Okey, dia berat sikit tuan-tuan. Okey, yang kedua kita perlu lihat pada sumber air. Okey, sumber air kita boleh boreng sama ada sumber air itu daripada air boreng, air kolam ke ataupun air bukit yang ada di kawasan sekitar tu. Okey. Tetapi pastikan air tersebut bersih. Air tersebut sesuai untuk penyiraman. Bagaimana kita nak tahu dia sesuai ataupun tidak? Kita tengoklah pada keadaan ataupun hantar ke Jabatan Pertanian. Okey, Jabatan Pertanian di unit saya, okey, kita boleh membuat analisis untuk sumber-sumber air tuan-tuan dengan kadar yang percuma sahaja. Okey, jadi boleh hantar ke unit pengurusan tanah bahagian section kesuburan tanah dan nutrisi tanaman. Okey, ataupun di bahagian conservation, okey, pemuliharaan tanah, kita akan buat analisis tersebut. Jadi kita tengok kesesuaian. Pernah satu ketika pada tahun lepas kawan saya yang berada di dekat Kepuk, jual Kepuk di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke atas tu. Okay. Jadi Kepuk kat situ. Tapi dia ada buat irigasi kat situ dan dia ingin menggunakan air daripada sungai, okay, yang ada di kawasan tersebut. Okay, jadi dia dah set up irigasi, dah naik tiang, dia buat irigasi gantung. Tapi dia pun hantarlah air sampel tu. Kebetulan dia terjumpa saya dan kebetulan pula dia bawa air. Adakah dia merancang ataupun betul-betul tak tahulah. Okay, jadi bila dia bawa air, dan kebetulan juga pada masa tu saya bawa alat untuk test. Jadi kita test air tersebut. Ternyata air tersebut tersangat masin, bermakna air laut masuk, okay, di aliran sungai tersebut. Okay, jadi memang tidak sesuai. Okay, jadi tidak sesuai, jadi peserta tersebut terpaksa membuat boreng.
cuba untuk mengambil air. Ironinya, kebanyakan dekat tepi sungai ni tak ada air. Sebenarnya di bawah tanah ni payah sikit. Okey, payah sikit lah dalam, mungkin dalam ataupun kalau jumpa mungkin bernasib baik lah kan. Okey, jadi tidak ada. Okey, buat boreng 2-3 tempat, buat tube tidak ada sumber air. Okey, last sekali dia terpaksa menggunakan air Jabatan Bekalan Air, Jabatan 1 lah. Okey, untuk membuat penanaman tersebut. Jadi itulah cabaran dia. Okay. Dah set up rupanya air masalah. Bagaimana? Okay. Ada juga situasi penanaman di Manir sana, di Manir Kuala Terengganu, dah bertanam tembikar, bukan fertigasi lah, tapi dia membuat siraman menggunakan air yang mengandungi pH yang sangat rendah, dan ferrum yang tinggi dalamnya. Performa pokok memang tak boleh pergi, setakat 30 hari je jam terus pokok dia, memang tak dapat hasil langsung. Dah 2 kali dia menanam, tak boleh, modal dah habis 20,000, tak boleh nak buat apa. Nak ambil air daripada Jabatan Bekalan Air 1 kilometer, jadi sangat jauh, jadi tak ada option. Dah lah, pindah, paksa pindah lah, 20,000 tinggal kat situ je lah. Yang ketiga berkaitan dengan cahaya matahari. Kita ada cabaran sebenarnya. Cahaya matahari ni sangat penting. Bukan cahaya matahari tengah hari, cahaya matahari pagi dan juga petang. Itu yang paling utama. Sekurang-kurangnya cahaya matahari diterima, kalau seboleh-bolehnya sebenarnya start daripada pukul 7 pagi tu kita dah terima cahaya matahari sampai ke petang, mana tiada lindungan. Kadang-kadang fertigasi ni dia buat di dalam hutan. Di dalam projek tu, tapak tu adalah di tengah-tengah, dikelilingi oleh getah, pokok getah. Pokok getah adalah pokok yang tinggi. Jadi dia akan mengikat cahaya matahari untuk diterima oleh tanaman kita dan menyebabkan performa pokok kita akan berkurang 50%. 50% akan kurang. Kalau terima tapi terima lewat. Tetapi kalau kita dapat ladang yang memang clear, tak ada faktor-faktor tersebut, cahaya matahari tidak tersegat langsung, insya-Allah pokok kita performa akan baik. Sebab cahaya matahari adalah berfungsi untuk fotosintesis. Fotosintesis ni apa? Fotosintesis ni akan digunakan tenaga untuk memproses karbohidrat. Karbohidrat itulah akan diproses, digunakan pada pokok dan juga dihantar pada buah. Jadi cahaya matahari penting. Ramai antaranya hidroponik. Hidroponik ni biasa orang dekat rumah-rumah kan. Jadi kadang-kadang rumah flat pun berminat untuk main hidroponik. Jadi bila dia bertanam, kalau tak ada cahaya matahari pagi, memang performa pokok tidak akan bagus. Jadi kita kena pastikan cahaya matahari pagi tu utamanya diterima. Sekurang-kurangnya pukul 9 pagi boleh cahaya matahari. Sebab cahaya yang pagi yang kita perlukan adalah mula daripada pukul 7 pagi sehingga terbitnya matahari lah. Saya anggarkan dalam pukul 7 pagi sehingga pukul 11 tengah hari. Dan sebelah petang pula adalah selepas daripada lebih kurang dalam pukul 5 sehingga ke pukul 7 petang. Itu cahaya-cahaya yang diperlukan untuk membuat proses fotosintesis. Jadi jangan cari tapak yang ada halangan cahaya matahari. Yang keempat seterusnya adalah akses jalan. Ini juga penting kerana apabila kita nak mengeluarkan produk kita, yang bertantan dikeluarkan tu, kalau tak ada jalan bagaimana? Adakah tuan-tuan nak angkut dengan motosikal? Kalau dalam 50 kilo mungkin boleh lah letak dalam bakul tu. 50 kilo tak muat saya rasa biasanya kalau belakang tu lebih kurang lah. Jadi kalau kita dah akses jalan tak ada, kalau kita mampu untuk angkut bertantan hasil kita yang kita keluarkan dengan menggunakan motosikal boleh. Tapi kalau rasa tidak efisien lah sebenarnya. Jadi akses jalan ni penting. Sekurang-kurangnya lori ataupun highlight boleh masuk ke dalam kebun kita ataupun kereta kita sendiri yang mungkin kita dah modify. Boleh masuk untuk mengeluarkan hasil tanaman tersebut. Bergantung kepada keluasan mana lah yang kita tanam. Dan seterusnya adalah keadaan tapak.
keadaan tapak ni, bagaimana keadaan tapak ni, kita hendaklah kalau kita boleh kita nak level yang betul. Kata kalau kawasan tu berbukit ataupun maknanya ada sedikit rendah ataupun tinggi dan sedikit rendah, okey, beralun. Jadi kita perlu ratakan tapak tersebut. Okay, supaya pengagihan air baja pada kadar yang baguslah. Maknanya pada yang tepat setiap anak pokok, setiap pada polybag yang kita berikan. Jadi kalau kita bersih, kita kena tengok tapak dia bagaimana. Dan selain itu juga, apabila keadaan tapak ni, kita kena tengok sekeliling juga. Selepas kita mungkin kita bersihkan tapak kita yang 1 ekar tu, tapi di keliling kiri, kanan, belakang, depan kita ada perumah-perumah bagi serangga. Okey, jadi mungkin tuan-tuan boleh bincang. Kalau kita dah pilih tanah tersebut, kita perlu bincang dengan tuan tanah tepi. Kalau dia tak bersihkan, mungkin kita tolong bersihkan. Kita perlu bersihkan sedikit supaya tiada perumah-perumah untuk serangga seperti whitefly, terik, hama dan sebagainya lah. Okey, dan kadang-kadang ini punca dia. Kita dah meracun, okey, tapi tak berkesan. Rupa-rupanya apabila masa kita meracun, whitefly dia balik rumah. Okey, dia duduk dekat keliling sekitar pokok-pokok yang ada di tepi-tepi pagar kita tu. Tapi selepas habis kering dahulu, dia akan mari balik. Jadi tidak berkesan. Okey. Jadi itu 5 elemen penting apabila kita nak buat pemilihan tapak. Okey, yang kedua. Tadi baru kita okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan manpower. Ini kadang-kadang kalau kita nak buat setup untuk irigasi sekadar sikit-sikit, suka-suka 500, 1000 polybag tak ada masalah. Mungkin kita boleh buat seorang. Okey, ringan sajalah. 1000 tu dah rasa berat dah sikit, tapi okey lagi lah. Okey, jangan percaya kalau ada orang kata, cik, ada kos kerja kosong tak? Saya mampu untuk tanam 5000 polybag seorang. Tipu. Okey, jangan percaya dengan perkara benda tu. Mungkin boleh, tetapi bagaimanakah kerja dia? Kita boleh nilai lah nanti. Okey, memang tak mampu. Jadi kita perlukan orang. Sekurang-kurangnya kalau untuk 5000 polybag kita perlu ada 2 ataupun 3 orang pekerja. Sekurang-kurangnya. Baru kemas kita punya kerja kita. Okey, kita nak perlu untuk buat setup infra yang pertama. Kita nak bangunkan infrastruktur, kita perlukan ramai orang. Okey, untuk kita menyemai anak pokok. Kalau 1000 polybag, dah lama tu, berapa jam tu. Okey, tapi kalau kita buat ramai, satu lorong seorang apa semua, kerja-kerja ni akan lebih cepat. Okey, lagi pokok pun tidak akan stres. Okey, kita pun tidak stres. Okey, jadi waktu semaya kita perlu bekerja. Okey, waktu membaja, okey, membaja ni bermaksud untuk folia lah, banyaknya untuk folia. Kalau untuk membaja drip tu biasanya kita seorang pun tak ada masalah. Tapi bila buat folia, mungkin dalam 2000 polybag mampu untuk buat seorang, okey, dalam masa 2 jam. Tetapi kalau kena 5000 polybag, kalau tidak buat berdua, okey, start pukul 7 pagi, pukul 12 tengah hari baru siap. Okay. Dan tidak efisien lah sebenarnya, tidak bagus. Okey, jadi kita waktu folia nanti kita akan kongsikan nanti kepada tuan-tuan. Okey, meracun, memangkas, okey, ni nak potong dahan, okey, nak buang daun tersebut ni perlukan orang juga. Biasanya kalau kawan-kawan saya dia ada buat bayaran. Berapa pokok dia perlu buang daun, dia akan dapat bayaran berapa persen, 8% ke RM1 macam tu. Okey, waktu menuai juga ada. Okey, waktu menuai ni perlu orang. Okey, kalau kita buat seorang untuk tanaman cili, patah pinggang jugalah. Nak kalau tanaman yang kita buat macam sebagai contoh ni lah, di bawah gini kan, kita terpaksa tunduk, menairak, okey, terpaksa tunduk. Okey, tunduk untuk kita buat tuaian. Okey, jadi waktu menuai ni biasanya orang akan bayar 8% sekilo. Okey, jadi mewah lah orang tukang kutik ni. Jadi yang tu yang kita nak, ekonomi kita tu, supaya market kita tu bagus. Jadi baru kita boleh bayar ke orang. Okey, seterusnya adalah membersih ladang dan juga lain-lain lah, macam rumput ke apa kan. Okey. Okey, seterusnya mesin.
machine, kita ada kenderaan lah. Yang utamanya adalah kenderaan jentera, motosikal ke, kereta, traktor, kereta sorok, pick-up, lori, basikal mountain bike. Basikal mountain bike ni mungkin tuan-tuan untuk lalu di sekitar tu lah kot. Saja je lah saya masukkan sebab orang Terengganu ni tengah gila untuk main basikal sekarang ni, mountain bike, road bike kan. Jadi kita masuk dah, kurang-kurang ada kat manfaat mountain bike tu, boleh masuk ladang kan. Seterusnya teknologi peralatan, sistem pengairan, irigasi. Sistem irigasi kita bagaimana? Tanaman atas tanah ke, sistem gantung, SPH atau greenhouse. Selain itu juga kita perlukan mesin yang lain seperti pam air, generator, tangki, pam racun, baku rumah nasi. Itu peralatan-peralatan asas yang biasa yang kita akan gunakan di ladang. Jadi ini adalah elemen-elemen benda yang penting juga. Jangan kita tinggalkan perkara-perkara ni. Duit. Nombor 6. Nombor 6 berkaitan dengan duit. Jadi kita kena buatlah simpanan. Duit ni, duit yang disimpan ni. Dah dimakan anak-anak. Kalau tuan-tuan kena macam ni bagaimana ya? Agak-agak bank boleh terima tak lagi. Untuk berkaitan dengan modal ni, saya nak sure lah kepada tuan-tuan, jangan kita mengambil hutang jika kita ingin membuat projek vertigasi. Tapi kalau kita nak menyambung ataupun nak extend, nak memperbesarkan, boleh. Kita boleh ambil hutang, loan. Sama ada loan dengan kerajaan, jangan loan dengan alun dah lah. Kita boleh berhutang apabila kita dah establish, kita dah boleh buat dan kita tahu dah. Tapi kalau peringkat pemula, kita baru nak mulakan projek irigasi, jangan sesekali berhutang. Gunakan duit simpanan yang ada. Kerana apa? Irigasi ni dia ada putaruhan rupanya. Jadi kalau kita gagal untuk memastikan projek kita sustain, memang kita akan lingkup. Kita akan hilang keupayaan untuk membayar balik pinjaman yang kita buat. Jangan pinjam dengan MOB. Biasa dengan MOB. Kalau nak pinjam duit, ingat aku cop duit ke? Itu biasa kita dengar zaman-zaman kecil kan. Mungkin orang Terengganu banyak dengar gitu. Orang luar pun rasa kalau guna ayat tu je lah kalau MOB. Kalau kita minta duit dengan dia kan. Duit. Mengingat aku cop duit ke? Jangan pinjam dengan saudara mara. Dengan isteri saja mungkin boleh pinjam. Jadi ini sebenarnya bukan saya nak suka-suka lah. Sebenarnya ini banyak situasi yang berlaku di lapangan, di mana buat pinjaman dengan kawan, buat modal usaha sama dengan member-member dan setelah melingkup. Jangan buat macam tu. Sebab kita belum ada pengalaman lagi. Kita dah tahu akhir mau. Dalam vertigasi ni bagaimana, kita tak tahu lagi langkah-langkah yang tepat untuk kita buat vertigasi ni. Kalau pergi kursus asas, terus nak buat dengan melabur, buat ambil loan, pinjam bersebut, insya-Allah mungkin akan terkubur. Jadi kita perlu ada kalau kita tak buat loan dengan orang, kita akan rugi sendiri saja. Tapi kalau dah terikat dengan orang, kita akan mendatangkan masalah semua dia. Jadi itu sebabnya modal ni sebenarnya market adalah yang pertama. Modal ni sebenarnya kita boleh melalui simpanan kita, melalui pinjaman mungkin dengan suami isteri kita lah. Kita bincang dengan dia orang. Buat sehabis-habis paling minimum pun tak ada masalah. Sebenarnya kalau saya akan showkan kalau ada modal tak banyak, buat dalam 800 polybag saja sehingga ke 1,200. Kalau mengikut kiraan daripada Jabatan Pertanian pun 800 hingga 1,200 polybag, 1,200 polybag ni kita dah dapat dari segi dapat untung dah. Dengan harga yang stabil di pasaran lah, dah dapat untung. Kawan saya menanam 3 tahun lepas sebelum PKP 500 polybag tanam cili dan harga dia memang jackpot masa tu. Dia dapat 500 polybag, hasil yang dapat adalah
28,000 cash. 28,000 cash. Banyak tuan-tuan. Okey, kerana dia masa tu dia memang dia dapat harga RM23 sekilo. Okey, RM22 sekilo. Okey, RM17 sekilo. Masa tu kebetulan lah memang dia dapat lah, betul-betul lah. Boleh buat duit. Okey. Jadi dia menggunakan modal dia sendiri. RM500 je pun dia buat. Tapi sebab dia dah buat kira-kira, dia melihat kepada pasaran apa sebab, alhamdulillah dia dapat harga yang baik. Dan terakhirnya berkaitan dengan elemen 7 elemen N ni adalah mentor. Jadi mentor ni kita perlu cari mentor yang boleh dipercayai. Okey, mentor yang baik, sentiasa memberi semangat dan motivasi untuk kita, dan bukan mentor yang mengambil peluang terhadap masalah-masalah kita. Okey. Asal sakit sikit produk dia. Asal ada masalah sikit, produk dia. Tak ada produk orang, tak ada show yang lain. Produk dia lah yang terbaik. Okey, kita jangan jadikan dia sebagai mentor. Okey, pastikan dia tidak berdeku ilmu. Okey, sentiasa suka berkongsi ilmu, tidak ada masalah. Sebab ramai orang macam ni. Tuan-tuan boleh cari sebenarnya. Okey, sifu-sifu lah orang panggil lah. Okey, kadang-kadang orang panggil sifu-sifu ni. Okey, cuba belajar dengan dia orang, tanya, berkawan. Jangan kita buat seorang-seorang. Okey, kalau ada grup WhatsApp, grup Facebook, okey, pekedai, sifu kursus, sifu daripada kursus, okey, semua tu sebenarnya boleh diambil, tetapi jangan kita ambil 100%. Terutamanya kalau dalam Facebook. Grup Facebook, okey, kebanyakannya bila kita tanya ada masalah apa pokok saya ni memang kalau boleh buat buku tu, berapa muka surat, dia punya pengesyoran untuk satu masalah saja. Jadi dalam grup Facebook ni dia banyak mungkin ada yang berpengalaman sebenarnya, yang tetapi kita dah tak boleh pilih dan mana yang sahih dan mana yang reka. Okey, yang mana yang buat penakkulan yang tidak betul. Okey. Jadi kita boleh ambil sebenarnya pengalaman-pengalaman dia orang lah. Okay, tapi kita kena pilih yang betul-betul lah, berhati-hati. Okey, grup WhatsApp pun boleh. Maknanya cikgu-cikgu kita, mungkin kita WhatsApp dengan guru kita, sifu kita, untuk tegasi kita tanya ada masalah ke apa sebab mungkin dia dapat menyelesaikan. Atau kadang-kadang kalau guru yang bagus, sifu yang bagus, kalau dia tidak dapat selesaikan masalah tersebut, dia akan cari solution tersebut. Dia usaha untuk bantu kita. Dia tidak akan biarkan kita sendirian. Okey. Ni anak saya ni, Cikgu Siraham ni. Backing bawa rotan. Okey. Mampukah kita menggalas cabaran ini? Jadi ni adalah projek di Kemaman, tak silap saya, di tebing Temboh ke, di belah-belah Kemasik lah. Okey, projek integrasi ni tuan dia, okey dia. Dan sahabat dalam Facebook saya juga. Okey, ni banyak sifu-sifu ni. Ni sifu kan. Okey, ni otai-otai semua ni yang memang bertanam vertigasi. Okey. Jadi mungkin kita boleh rujuk dia, kita boleh tanya pengalaman dia, dia boleh kongsikan, tak ada masalah. Setakat ni orang yang saya jumpa kebanyakannya yang memang suka berkongsi. Kita tidak kedekut ilmu. Alhamdulillah. Okey, saya pun tak pandai juga. Kita belajar daripada orang kebanyakannya. Kita ambil ilmu orang, kita cuba try, kita buat. Kita nampak keberkesanan dia, lepas tu kita kongsi balik dengan orang. Jadi apabila kita berkongsi, kita akan dapat banyak lagi sebenarnya. Okey. Seterusnya kita masuk kepada komponen vertigasi pukul 10.37, lebih kurang baru. Kita start pukul berapa tadi pengacara? Tadi dalam 9.45 gitu. Kita nak rest pukul berapa ikutlah, kalau dalam 10 minit lagi insyaAllah. Okey, boleh. Okey, 10 minit lagi kita rest. Mungkin tuan-tuan ada nak pergi tandas ke, nak minum air, kopi ke kan. Okey, saya harap ceramah saya ni tak mengantuk lah. Okey, kita cuba tarik tuan-tuan ni. Okey, komponen asal vertigasi. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 komponen asal vertigasi.
reka bentuk sistem, bagaimana kita nak buat, sama ada sistem rumah terbuka ke ataupun tertutup, rumah semayan, sumber air bersih, media dan juga bekas tanaman, biji benih, pengurusan tapak, pengurusan pembajaan dan juga alat-alat mengukur yang kita perlukan dalam projek mitigasi tersebut. Jadi kita kongsikan sedikit dalam masa 10 minit ni, nanti kita akan rehat. Reka bentuk mitigasi sistem. Reka bentuk sistem. Kita ada mitigasi gantung, kita ada mitigasi tanah terbuka, kita ada sistem pelindung hujan. Masing-masing dia ada costing tersendiri. Jadi kalau kita rasa modal tidak cukup, mungkin kita buat tanah mitigasi secara terbuka. Tapi kalau kita lebih modal, kita gantung ataupun kita membuat sistem pelindung hujan. Masing-masing ada kelebihan masing-masing sebenarnya. Ini tetapi di dalam kita membuat mitigasi ni, beberapa elemen penting lah. Seperti kalau kita nak design sistem kita tu, kita kena tengok bentuk tapak kita. Kadang-kadang tanah ni tak betul-betul simetri, tidak betul-betul orang kata segi empat tepat, segi empat lonjong kadang-kadang. Tapi saya tak jumpa lagi lah tanah lot kerajaan ni bulat. Kalau geometri lain banyak jumpa kan. Jadi bentuk tapak bagaimana, adakah berbukit, bentuk tapak ni adakah segitiga, kita boleh merancang bagaimana sistem piping yang kita akan buat. Seterusnya kita menentukan jarak tanaman yang kita nak buat bergantung kepada jenis tanaman kita sendiri. Nanti kita ulah sedikit satu-satu berkaitan dengan perkara ni. Kapasiti polybag, berapa kapasiti polybag kita boleh letak di dalam projek kebun kita tu, sistem pengairan yang bagaimana kita nak guna, saiz pipe, saiz pump, apa yang kita nak pilih, bagaimana saiz pipe kita, pump berapa horsepower yang kita nak, dan juga saiz tangki bagaimana yang kita nak beli. Ini elemen-elemen yang asas mitigasi yang saya akan ceritakan kepada tuan-tuan. Kenapa tak bergerak? Sistem penanaman di ladang. Tengok sini kita ada sistem satu baris dan juga sistem dua baris dalam tanaman ni, terutamanya sebagai contoh cili lah. Biasanya ada orang buat dua baris. Dua baris ni biasanya untuk menjimatkan ruang lah dan dapat memaksimumkan hasil. Lebih banyak. Tapi ada juga yang menanam satu baris. Dah untung ke rugi sebenarnya. Baik buat dua baris daripada satu baris kan. Dia ada pro and kontra sendiri. Dalam sistem satu baris, pengurusan dan manajemen penyakit dan perosok kita sangat bagus. Lebih mudah berbanding dengan sistem dua baris. Sistem dua baris, dia akan menyebabkan kadang-kadang kanopi berlaku, kata overlap. Dari segi kanopi daun tu, menyebabkan apabila kita membuat racun, kita membuat semburan folia, tidak rata sepenuhnya. Tapi kalau sistem satu baris, dia lebih rata lah. Dan saya percaya kebanyakan orang yang dah berpengalaman lama, dia nampak benda tu. Apabila buat satu baris dengan tapak yang sama, mungkin dia tanam contoh 1000 polybag dengan tapak yang sama. Tetapi di dalam tapak yang sama, kalau sistem dua baris, dia akan dapat bertanam 1200 polybag ataupun 1300 polybag. Banyak. Tetapi apabila pengeluaran hasil, biasanya lebih kurang saja. Tidak ada beza sangat. Mungkin dia dapat yang ni 5 tan. Yang ni pun lebih kurang dalam 5 tan juga. Jadi lebih baik kita tanam sistem satu baris supaya kita dapat manajemen pengurusan kita lebih mudah, performa pokok kita lebih bagus. Jadi jarak tanaman ini adalah satu yang memainkan peranan penting. Cili ada pelbagai jarak tanaman. Dia bergantung kepada game kita bagaimana kita nak tanam. Adakah kita nak tanam cili pada kadar tempoh yang lama? Contoh kita nak tanam cili sampai 8 bulan ataupun 10 bulan ataupun setahun setengah. Jangan ingat tuan-tuan, cili sebenarnya dia boleh pergi 2-3 setahun setengah pun boleh pergi sebenarnya untuk cili, jika kita jaga dengan betul. Biasanya paling maksimum pun orang dah buat 8 bulan. Tapi kawan saya setahun setengah. Ada buat tuan guru saya juga di Kedah sana. Beliau menanam setahun setengah cili. Dan dapat hasil lebih kurang dalam 10 kilo lebih lah. Jarak tanaman ni memainkan peranan penting. Kalau kita nak tanam hanya 4 bulan saja untuk cili contoh, kita buatlah tanam rapat 2.5 kali 6 ataupun kali 5. Jangan kita
tanam jauh sangat. Mungkin mungkin tidak berguna kalau kita nak tanam jauh. Kita perlu tanam, boleh kita bergantung pada game kita bagaimana. Ni adalah jarak tanaman yang tuan-tuan mungkin boleh bacalah. Melon jarak mana, terung, timun batang, petola, dia ada masing-masing punya, sebab penerimaan cahaya tu penting sebenarnya untuk jarak tanaman ni. Jarak tanaman ni penting sebab untuk penerimaan cahaya bagi fosfor untuk berfotosintesis. Kalau kita dalam satu tanah ladang kita ni, jadi kita kadang-kadang ada ramai juga orang tanya, saya ada tanah seekar, jadi berapa polybag kita boleh tanam? 0.2 ekar ada, 0.4 ekar ada, setengah ekar ada. Di dalam pengiraan irigasi ni, dia main kaki. Kalau kita nak buat kiraan untuk polybag tanaman ni lah, dia biasanya kiraan dia dalam kaki. Contoh sebagai yang ni tadi, jarak tanaman ni 3 kaki kali 6 kaki, 2.5 kaki kali 6 kaki. Itu jarak tanaman. Jadi bagaimana kita nak buat kiraan kalau kita ada tanah 1 ekar, kita nak tahu berapa polybag kita boleh tanam sebenarnya. Ni ada pengiraan dia sikit. Ni ni petani lah, usahawan kita. Dan ni kettle labi. Kettle labi kalau bahasa standardnya adalah kereta sorong, wheelbarrow. Jadi jadi dalam staff saya suka. Kettle labi, berapa sebenarnya ukuran dia punya lebar kereta? Kereta tolak ni ukuran lebar dia berapa? Pernahkah tuan-tuan kaji ataupun ukur? Jarak antara tangan yang kita pegang, kiri dan kanan. Jaraknya 2 kaki. Hak tu antara kereta sorong yang dah lebar lah. 2 kaki. Jadi kalau 2 kaki, kalau kebun kita lorong kerja, biasanya untuk efisien sama ada kalau cili lah 5 kaki ataupun 6 kaki daripada tengah polybag. Tengah polybag, tengah polybag 6 kaki. Jadi ni lorong kerja kita akan lebih selesa. Sebab biasanya tolak setengah kaki sini, dia akan jadi 5 kaki. Apabila dah pokok dah semakin membesar, dia akan hampir menutup ruang kita untuk buat kerja kalau kita terlalu rapat. Jadi saya tak syorkan kalau tanah lada 4 kaki. Tak boleh. 5 kaki paling kurang. Paling kurang, paling dekat lorong kerja 5 kaki. Jangan kurang daripada itu lagi. Dia akan menyebabkan masalah pada kita nanti. Untuk kita buat kerja, kita nak meracun, habis semua dahan-dahan kita dah bantai semuanya, patah lah, bunga luruh lah, apalah semua. Ini adalah ruang kerja. Dan ini adalah jarak pokok. Habis yang ni yang kita akan berehat sekejap. Ini adalah jarak pokok 6 kaki. Dan jarak pokok kita adalah 3 kaki. Ini untuk lada, untuk cili lah, untuk cili 461 lah saya kata, yang saya syorkan lah pada tuan-tuan. Jarak tanaman 3, 6, lorong kerja dengan jarak pokok. Kita tengok ni. Tanah untuk 1 ekar adalah 43,560 kaki persegi. Penggunaan tapak kita nak lebih kurang dalam 90%. Mungkin 10% lagi adalah kita nak buat pejabat kita ke tandas, lorong jalan laluan masuk bersebelakan. Jadi kita menggunakan tapak kita 90%. Lorong kerja tadi 6 kaki, darat dengan jarak pokok tadi 3 kaki, kita akan dapat 18 kaki persegi. Dan untuk 43,000 untuk 1 ekar tadi, 43,560 kaki persegi tadi, kita bahagikanlah dengan 18 kaki persegi tadi, kita akan dapat lebih kurang 2,420 polybag. Simple saja pengiraan. Dan sebenarnya pengiraan ini untuk semua, untuk semua tanaman. Nak tanam di ladang, contoh macam di ladang kita nak tanam kelapa, kita nak tanam durian,
Dan sekarang ni orang Tengah gila-gila sangat tanam durian kan. Durian. Okey. Jarak berapa kaki biasanya orang sebut. Durian 30 kaki. Ada orang buat 20 kaki, ada orang buat 30 kaki, ada orang buat 40 kaki dan ada yang buat 50 kaki kalau durian. Jadi kita boleh kira lah sebenarnya jarak lorong kita dengan jarak pokok berapa, kita dapat satu ekar berapa pokok. Itu pengiraan asas sebenarnya. Dan 2,420, maknanya satu ekar kita dapat menanam 2,420 pokok, tetapi kita nak menggunakan hanya 90% daripada tapak kita tu. Lebih kurang, jadi jawapannya adalah 2,178 polybag satu ekar. Ini untuk tanaman bagi satu baris. Satu baris. Maknanya bukan dua baris. Jadi untuk dua baris, saya tak tunjukkan di sini. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan PM tepi je lah. Sebab yang tu sedikit pengiraan kompleks. Saya takut dah pening nanti. Tak ada nak apa-apa, dah balik awal. Ni contoh 3 kaki. Kita kena kira kan. 3 kaki kali 5 kaki kiri kanan kan. Kita kena buat macam tu. Ni sistem satu baris, ni sistem dua baris. Dua baris. Tetapi dua baris sebenarnya ada kesilapan di sini. Sepatutnya dua baris dia tidak boleh duduk sekali, selari. Dia perlu zigzag. Satu di sini, satu di sini, di tengah sini. Satu di sini dan satu di sini. Barulah kanopi pokok tidak bersilang. Jadi kalau ada yang buat macam tu, segera alihkan. Kalau boleh alih lah. Kalau rasa dah tak mampu nak alih, musim yang akan datang alih. Supaya kita buat tanaman lebih efisien dan kita buat meracun ataupun membaja folia apa-apa akan lebih rata dan lebih bagus. Alright. Jadi saya rasa kita rehat sekejap jadi saya serah kepada tuan pengurusi. Boleh, Cik Said, terima kasih. Tadi ada beberapa gambar yang Cik Said tunjuk yang nampak macam buat kat rumah tak? Nampak tak banyak tu. Boleh tengok balik tak? Mana ni? Ni di Sekolah Sultan Sulaiman. Sekolah. Di Sekolah Sultan Sulaiman. Ni adalah 50 polybag. 50 polybag. Dia tanam apa ni? Dia tanam apa ni, Cik Said? Dia tanam baru ni dia untuk mereka yang first kali dia tanam sawi. Sawi dan juga kailan. Yang second, yang kedua baru ni dia masih tanam kailan. Yang ketiga dia tanam lobok. Oh, I see. Jadi boleh tanam. Saya tanya tu sebab macam ada setengah rumah kita ni kadang mungkin ada ruang banyak ni kat rumah belakang rumah tu. Betul. Jadi possible lah kan. Ada gambar lain nanti ada yang di sekolah tadika dia buat 2-3 gambar lah di sekolah yang saya cuba bantulah dia orang. Biasanya modal dia orang dalam RM1,000 lah untuk 50 pokok ni. Dia agak mahal sikit lah sebab kita yang mahalnya lebih kepada tangki dan juga pump. Mula-mula je biasanya tak permulaan. Pasti je lah. Tapi kalau semakin banyak pokok polybag tu semakin murah sebenarnya. Okay. So mungkin ada peserta kita berminat untuk buat kat rumah. Jadi bolehlah kita kongsi nanti ya. Ni baru 23 muka surat daripada 81. Kita cubalah. Kita lajukan Laju-lajukan sikit lah Okay. Dahsyat juga 23 baru. Jadi kita terus kepada program ni kita. Next slide. Pipe ladang. Kita kena buat pemilihan lah jenis-jenis pipe tubing kita, PVC. Kita ada pelbagai saiz. HDPE kita pelbagai saiz. Mainline kita sama ada 32 hingga 63. 1 hingga 2 inci. Subline kita bagaimana, micro tube kita bagaimana kita nak buat pemilihan supaya tepat dan betul dengan ladang kita sendiri lah. Sistem pengairan, kalau kita tengok sini dia ada main line, lepas tu dia ada ni lah subline lah, kanan dia ada tertiary line, secondary line
Ni adalah sistem dia, sistem yang paling mudah lah. Sistem ini adalah sistem loop, orang panggil sistem tertutup, tegasi tertutup, di mana air mengalir ke sekeliling ni. Biasanya sistem ni lebih rata lah, tetapi biasanya dia akan menyebabkan pump kita ada loss power sebab kita terlalu panjang main line dia. Okay, ni sistem satu hala saja. Okay, lebih ringkas dan lebih mudah. Okay, untuk aplikasi. Okay, kalau kita tengok sini, dalam sistem piping ni, tangki, kita perlukan yang pertama adalah tangki. Kita akan ceritakan sedikit bagaimana kita nak buat pemilihan tangki nanti. Okay, selepas daripada tangki, kita akan ada satu piping. Biasanya PVC lah yang kita gunakan. Kita jarang kita menggunakan HDPE. Sebab HDPE ni dia tidak, kalau kira nak pakai dekat ni kurang lawa lah, kurang cantik lah. Sebab HDPE ni dia tak straight, okay, tak lurus maksud saya. Okay, jadi biasa kita akan guna PVC. Okay, kita akan ada sistem satu adalah pump. Okay, yang kedua kita perlukan adalah filter. Ini penting, okay, bagi mengelakkan daripada sistem pipe kita tersumbat. Dan filter ni kita perlu maintainkan, okay, membuat pembersihan secara berkala lah. Okay, 3 hari sekali kita perlu tengok. Ataupun sebab kadang-kadang kita tengok mungkin air kita bersih, tapi dalam filter banyak yang tersumbat sebenarnya. Okay, sebenarnya kita ada pipe untuk pergi ke main line. Okay, ini PVC. Okay, yang warna kelabu tu adalah PVC. Dan kita sambungkan kepada HDPE. Biasanya orang pakai HDPE lah bila dah ke lapangan. Sebab HDPE ni dia tahan rasuk, dia tidak mudah pecah. Okay, ni sambungan dia. Straight je ni sistem sikat lah orang panggil. Sikat rambut tu kan. Jadi sistem sikat. Okay, di mana main line dia lurus saja, kiri dan kanan. Okay, dibagikan sama rata. Okay, dan terus kepada subline. Okay, biasanya orang pakai main line ni kebanyakannya kita tengok keadaan di ladang, keupayaan pump dan juga keluasan. Sebenarnya dia ada pengiraan bagaimana kita nak buat pemilihan pump dengan piping yang sesuai. Kalau kita tersalah memilih pump dengan piping yang tidak sesuai, pressure air akan kurang. Okay, dan di ladang kita biasanya akan berlaku perbezaan pengaliran air tersebut, tekanan tidak sama. Okay, ada kawasan yang lebih air, ada kawasan yang kurang air. Di depan air bagus, di belakang air kurang. Dia akan jadi macam tu. Jadi dia ada pengiraan dia. Dia biasanya dia ada house of friction. Okay, jadi saya tidak cerita lah kat sini house of friction tu. Kalau rasa nak tahu pasal benda tu boleh PM tepi je lah. Okay, sebab ini asas ya. Okay, ini adalah line penitis. Okay, dan juga kita perlukan timer. Kuasa lah daripada elektrik dan juga timer. Sebab kita mungkin kita tidak ada sepanjang masa di ladang. Kita perlukan timer, mungkin 2 minit sekali ataupun 3 minit sekali ataupun seminit sekali untuk kita buat dripping. Itu bergantung kepada cara kita, olahan kita nak buat sebenarnya. Sebab ada yang menggunakan sistem di mana dripping secara sedikit tetapi berulang kali. Orang panggil sebagai fast drip, berdenyut. Okay, sekejap dalam 30 minit bagi, 30 minit bagi, 30 minit bagi, sepanjang masa, sepanjang hari. Okay, waktu tengah hari dia set up lain pula. Okay, mungkin lebih cepat, 20 minit sekali, 20 minit sekali. Lepas tu petang pula mungkin dia drag balik 40 minit sekali, 40 minit sekali. Ada cara macam tu. Tapi hari ni kita tak ajar lah cara yang macam tu. Kita ajar lebih kepada cara asas lah, bagaimana yang dibuat. Okay. Ini saiz tangki. Bagaimana kita nak menentukan saiz tangki kita? Kita kena lihat kepada berapa polybag yang kita guna. Okay, berapa hari yang kita nak tinggalkan. Sebagaimana contoh, okay, kalau yang ni adalah propagasi Discolor. Yang ada gambar saya ni tengah buat pemasangan piping ni Discolor Sultan Sulaiman. Dan kita telah berfikir Discolor biasanya sekurang-kurangnya, kalau waktu bersekolah lah, tak termasuk PKPD ni lah. Okay, PKP ni kan.
Jadi biasanya 4 hari sekolah ditinggalkan. Jumaat, Sabtu, kena pulak hari raya pulak 2 hari lagi, 4 hari. Jadi sekurang-kurangnya tangki kita dapat bertahan selama 4 hingga 5 hari tanpa kita perlu pergi hari-hari untuk isi air. Gitu. Jadi saiz tangki ni bergantung pada pokok. Kalau kita nak anggarkan sebenarnya satu pokok, satu polybag biasanya memerlukan lebih kurang dalam 2 liter hingga 3 liter. Waktu pokok dah perengkap matang. 2 hingga 3 liter sehari. Okey, jadi kalaulah kita ada 1000 pokok bermasuk di situ, kalau kita perlukan 2 liter sehari, kita darab dengan 1000 pokok yang kita ada, kita perlu sekurang-kurangnya 2000 liter sehari. 2000 liter sehari, okey, berapa gallon kita sebut. Okey, jadi kita convert je lah. Okey, 2000 liter kita bahagikan dengan 4.55. Biasa tu asas saya lah. Ada orang pakai, dia bergantung kepada tangki yang tuan-tuan guna. Kalau tangki daripada USA, okey, 3.75, 3.78 tak silap saya. Tapi kalau tangki yang menggunakan converter daripada UK, dia 4.55. Okay. Jadi kalau kita bahagi dengan 4.55, jadi kita akan dapat dalam kalau 2000 liter, 2 liter darab dengan 1000 polybag, kita memerlukan 2000 liter. Okey, jadi kalau kita bahagikan dengan 4.55, kita akan lebih kurang dalam 440 liter air. Okey, dapat bertahan lama mana? Okey, kita boleh kira sebenarnya melalui kaedah matematik lah. Okey, berapa hari? Kalau ikut pada yang ni, tangki yang saya gunakan, kita dapat bertahan sekurang-kurangnya 5 hari tanpa cikgu pergi cek. Okay. Begitu juga dengan ladang-ladang. Kalau kita tanam 2000 polybag, biasanya orang pakai macam ni je lah. 1000 polybag 1000 liter. 1000 polybag 2000 liter. Ni macam tu. Jadi tengok pada tangki 600 gallon ke. Ni ada converter dia lah, N50 berapa, N400 berapa, N70 berapa liter yang ada untuk gallon. Okay. Tetapi dalam pemilihan tangki, jangan beli tangki yang terlalu tinggi. Sebagai contoh dalam gambar raja saya ni. Tangki ni terlalu tinggi. Ni. Okey. Tidak kurang sesuai sebenarnya untuk kita gunakan di lapangan. Kerana dia akan menyebabkan kita ada masalah. Untuk kita nak kacau baja, kita nak masukkan baja. Jadi terpaksalah kita nak buat pembersihan apa sebut pun payah. Jadi kita kalau boleh beli yang lebar, okey, dan rendah. Okey, dengan kapasiti yang sama. Macam-macam ada di pasaran ni. Okay. Jadi pam juga elemen yang penting melalui pengiraan yang saya bagi tahu tadi. Kita boleh tentukan pam apa yang kita nak gunakan. Tapi kalau kira ikut asasnya macam ni lah. Okey, pam Astro berapa, pam 0.5 berapa polybag boleh support. Okey, tapi ini bergantung kepada piping tuan-tuan. Kalau 2000 polybag, piping tak kena, 1000 polybag pun tak sampai. Okey, jadi kena ada pengiraan, dan memang kalau supplier untuk pam dan juga piping dia ada dah, dia punya carta dia, apa pemilihan dia melalui pengiraan yang telah kita buat. Okey, timer. Ni juga antara benda yang penting lah, sebab kadang-kadang mungkin kita tidak ada di ladang. Kadang-kadang mungkin ada di ladang tapi tiba-tiba ada sibuk kerja tersebut, jadi kita terlepas sepatutnya pemberian air baja kita. Dan timer ni ada yang jenis murah, ada yang jenis mahal, ada yang terlalu mahal, bergantung pada bajet tuan-tuan lah. Okay. Penapis air wajib ada. Okay. Kalau ada 2 penapis lagi baiklah. Sebelum air daripada sumber tu kita tapis dulu. Okay. Dan selepas daripada masuk ke dalam ladang kita wajib tapis juga. Jadi 2 adalah paling terbaik. Okay. Kita ada 120 hingga 130 mesh. Okay, sama ada disk ataupun spray filter kita boleh cari. Okay, kadang-kadang ni pun ada isu. Ada isu dari segi terbalik ke ataupun tidak. Okay. Bukan nak kata ke orang
Okey, waktu kita tak tahu pun dulu pun kita pernah pasang terbalik screen filter ni. Okey, jadi dia tidak betul-betul menapis habuk. Jadi kita perlu pastikan bahawa saya pun ada beberapa tempat di lapangan yang saya jumpa yang konsultan yang buat pemasangan apa sebab. Jadi orang tu dia tanam je lah, tapi dia tidak tahu rupanya screen filter dia tu terbalik. Jadi bila saya check apa sebab, kita suruh dia terbalikkan tu korang barulah okey. Okey, jadi jangan percaya sangat, kita pun kena tahu, kena ada ilmu juga dah. Okey, dalam pengurusan sistem pengairan ni, beberapa elemen kita perlu tengok adalah dari segi kita perlu periksa setiap masa aliran aktiviti tu adakah okey ataupun tidak. Okey, tersumbat ke kan? Kalau tersumbat atau ada berlaku kebocoran, okey, kita perlu fix segera. Okey, sebab pokok ni hari-hari dia ambil baja, okey, minum air. Okey, cabut microdrip, bilas ataupun flushing, itu adalah kaedah-kaedah yang kita boleh gunalah. Cuci penapis 2 hingga 3 hari sekali, bagaimana yang saya maklum. Ataupun kita buka hujung pipe utama tu. Kita biar piping kita tu boleh buka, supaya kita dapat mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di sistem main line kita, atau sub line kita dah. Okey, kita akan flushing. Kadang-kadang kita akan flushing jika menggunakan asid ataupun yang kuman perserilan apa sebab pakai klorok ke apa kan. Jadi untuk kita cuci balik piping tu lah. Kadang-kadang sumber air kita tak tahu adakah tinggi kandungan ferrous yang menyebabkan piping kita tersumbat. Jadi kita kena flushing. Kita pergi kepada rumah semayang. Ini adalah elemen yang penting dalam rumah semayang sebenarnya. Tanpa rumah semayang, okey, kita tidak terutamanya bagi lada, bagi cili. Okey, biasanya kalau rumah semayang ni tak berapa okey, biasa untuk cili ni memang penting, tetapi kalau untuk teruk, untuk timun batang, okey, untuk melon, biasanya untuk sawi, biasanya rumah sembahyang ni orang tak ada lah, jarang-jarang dia ada sebab tempoh masa peringkat anak tu sangat pendek. Tetapi kalau untuk tempoh masa yang panjang seperti terung, seperti lada, okey, cili bara bersama cili yang kecil-kecil bersama tu, netting adalah sangat-sangat penting. Okey, rumah netting, rumah sembahyang. Okay, di tepi ni kita akan pasang net sama ada 32 mesh ataupun 40 mesh. Okay, dan di atasnya adalah kita pasangkan HPH. Okay, jadi kalau tengok kepada gambar yang belah kiri kita ni, belah kiri ni, ada kesilapan yang berlaku. Okay, di mana dia memasang sistem pelindung hujan keseluruhan daripada atas sampai ke bawah. Okay. Jadi ini sebenarnya ialah serangga tak akan masuk lah ke dalam projek tuan-tuan. Tapi kemungkinan tuan-tuan pun tak boleh masuk sebab terlalu panas. Okey, terlalu panas, tiada pengudaraan yang bagus. Okey, jadi apabila kita nak merancang untuk membuat rumah semayang, kita perlu tengok dari segi yang pertama ketinggian dia supaya heat haba tu tidak terlalu dekat. Okey, kalau boleh kita perlukan rumah yang tinggi. Okay, atap yang tinggi supaya pokok tu dalam kita tu selesa lah. Kita masuk pun tidak terlalu panas. Okay, plastik UV rak semayang. Okay, mohon KG nanti Rusti bagi tahu 10 minit sebelum habis Saya takut saya drag masa sangat. Okay, jadi untuk rak semayang kita perlu buat. Okay, ni tempoh masa untuk semayang. Ni kena tahu. Kadang-kadang kita semai tu dalam tu kita bungkus dia sampai ke 4 hari, 5 hari. Patutnya tidak sesuai dengan keadaan tu, tapi kita dah buat lebih sampai pokok dah mencari cahaya matahari terlalu lonjong tersebut. Jadi ni tuan-tuan boleh simpan maklumat ni dan tuan-tuan boleh amalkan lah. Okey, tempoh heating untuk semua jenis tanaman lah. Kebanyakan tanaman ada di sini. Okey, ni heating. Contoh heating yang dibuka pada hari kelima. Okay, untuk lada. Lada saya biasanya orang kadang-kadang orang buka hari kelima, kadang-kadang orang buka hari keempat. Dia bergantung kepada cara kita menyemai dan performance kita punya benih.
Jadi kita perlu semok dan buka setiap 2-3 hari, sehari, maknanya hari kedua tu kita perlu tengok dah. Adakah benih tu dah bercampur atau dah pecah mata dia. Bila dah pecah matanya, insyaAllah kita boleh buka dah, tak ada masalah dah. Okey, jadi kalau kita hari kelima dah lonjong macam ni, tak boleh guna. Jadi performa anak pokok pun tak comel. Kita nak yang macam ni. Okey, heating dibuka pada hari ketiga dah. Jadi tempoh masa heating ni perlu dipatuhi. Okey. Selain itu juga sumber yang paling penting adalah sumber air bersih. Okey, jadi kita ada pelbagai pilihan lah, sebagai saya maklum awal tadi, well, telaga, sungai, kolam air satu. Ada usahawan yang menggunakan air satu. Okey, ada usahawan yang menggunakan air bukit berseburkan. Tapi apa-apa pun yang penting kita ambil lah. Hantarlah sampel tu untuk khidmat analisis lah. Hubungi pejabat pertanian daerah yang berdekatan kan. InsyaAllah mereka akan uruskan menghantar kepada bahagian saya untuk kita buat semakan kesesuaian air tersebut lah, untuk penanaman. Okay, jadi tak rugilah kalau kita buat macam ni. Kita beri khidmat free je, percuma saja, tak ada masalah. Okay, bekas tanaman dan media. Kita tengok sini, ni antara elemen-elemen yang penting. Bekas tanaman kita ada polybag. Kita ada polybag hitam, kita ada polybag putih. Kita ada polybag hitam dan putih. Kita ada pelbagai saiz. Okey, 14 kali 15 kan. Jadi pilihan yang bagaimana sebenarnya nak buat. Sekarang ni dah ada cara dan kaedah baru. Bagaimana kita boleh hanya menggunakan polybag bantal, sebagai sahabat saya yang pernah buat dan juga guru saya juga menggunakan polybag bantal dengan jarak tanaman yang sangat rapat, tapi dia boleh perform pokok yang bagus lah. Okey, di kamera Highland pun banyak, tapi itu teknologi. Kita belum mempelajari lebih mendalam lagi lah untuk menggunakan kaedah ni. Okey, jadi polybag hitam dengan polybag putih, yang mana yang lebih bagus? Okey, bagi saya dua-dua bagus. Polybag hitam putih, saya guna belaka. Polybag putih pun saya pernah guna, polybag hitam pun saya pernah guna. Bagi saya tidak ada perbezaan yang ketara dari segi pertumbuhan, cuma biasanya polybag yang betul-betul putih ni dia kurang tahan. Okey, cepat mereput. Okey, tak sampai 6 bulan kalau kita nak angkat memang tak boleh pakai lah. Tapi kalau polybag hitam biasanya sampai 2 musim pun dah boleh tahan lagi lah. Okey, jadi ciri-ciri bekas tanaman yang kita perlu adalah kita tengok kilo dia kan. Kalau kita nak beli polybag ni biasanya kalau sekilo lebih kurang dalam 20-21 polybag, itulah lebih kurang. Okey, bergantung pada saiz lah. Kalau saiz 16 kali 16 tu lebih kurang 21 keping. Okey, ia jual kilo. Okey, warna putih hitam ikut pandai lah. Okey, bergantung pada ketahanan dia juga. Okey, UV resistant. Okey, kalau boleh ada cari yang tu lagi baik. Okay, dan saiz tu kita tentukanlah melalui tanaman apa yang kita nak tanam. Okay. Mesti berlubang tepi dan juga bawah. Okay, seterusnya pada media kita ada sekam bakar. Sekam bakar ni kebanyakan di Terengganu tak banyak pakai lah. Biasanya di Belah Kelantan, di Belah Kedah banyak menggunakan sekam bakar, tapi saya dimaklumkan di Dungun ada sebenarnya syarikat yang membuat sekam bakar biochar. Jadi mungkin boleh gunalah untuk benda tu. Tetapi ada kelemahan dari segi media sekam bakar ni untuk peringkat awal. Okey, di mana ada tindak balas di dalam sekam bakar dengan mikrob yang ada di dalamnya, menyebabkan mikrob itu mengkonsumkan. Maksud saya konsum nitrogen daripada baji yang kita berikan. Okey, sebab karbon banyak. Okey, jadi mikroorganisma yang ada dalam media tu memerlukan nitrogen. Okey, untuk nitrification tersebut lah. Jadi dia akan berlaku kekurangan nitrogen pada peringkat awal. Tapi bila dah stabil tersebut, insyaAllah tak ada masalah. Okey, selain itu yang kedua adalah kopi. Okey, yang popular di Terengganu, harga lebih kurang dalam RM9 satu guni. Sekarang hari itu RM7. Sekarang ada RM9 dah naik tu. Harga kat Maman saya rasa RM10. Okey, campuran sekan dan juga kopi boleh pakai antara dua. Yang paling penting media dia tu porosity, okey, dapat memegang air, ada pengudaraan di dalamnya, okey,
dan juga baik untuk tanaman. Okey. Ciri-ciri media yang baik ni mempunyai ruang sebagaimana yang saya maklumkan 30 hingga 40%, murah, bebas penyakit, kadar pegangan air tinggi 60 hingga 80, kita tak nak 100 mesra alam, mudah diperolehi dan keboleh kawalan nutrien lah. Maknanya dari segi perbezaan nutrien tu tidak perbezaan pH ataupun perbezaan isi tu tidak ketara pula. Dia ada buffer di situ. Okey. Ni contoh pemudaraan yang baik, pembajaan yang baik tersebut akar sampai penuh. Okey, akar dia ni. Jadi kita nak yang macam ni. Okey. Okey, penyediaan media baru kita kena bilas dulu. Seumpamanya sebenarnya media baru seperti kokopit. Okey, dia mempunyai kandungan potasium, dia mempunyai kandungan potasium dan juga natrium. Okey, dan juga klorin yang tinggi. Okey. Sebab tu kalau kita nak support pertumbuhan kelapa yang baik, kita perlu tambah garam. Okey. Sebab dia ada sebenarnya di dalam sabut dia adalah mempunyai kandungan tinggi klorin, natrium, okey, dan juga potasium K lah. Okey, jadi apabila kalau kita tidak flush, sebenarnya isi di dalam tu dah tinggi. Isi di dalam dia, maknanya kadar kepekatan garam dia dah tinggi. Kalau kita wajib kena flush dulu kalau kokopit baru. Okey. Dan sebab tu kita akan tingkatkan kualiti media tu melalui Trichoderma, Bacillus atau EM atau sebagainya lah. Okey. Tetapi langkah dia kena betul. Sebab Bacillus ada, EM ada ni. EM kita kena tengok EM apa yang kita guna. Okey, mikro apa yang ada di dalam tu. Sebab kalau kita lepas kita sembuh EM, lepas tu kita buat meracun, kita racun menggunakan racun pesticide, kemungkinan ada mikrob-mikrob yang akan matilah. Okey, seperti apa ni 2-3 mikrob yang akan matilah di dalam tu. Jadi kita tak nak, kita nak maintainkan supaya bagus. Okey. Drip isi tinggi ini kadang-kadang jarang orang perasan. Apabila selepas daripada dia flushing, kadar kandungan air di dalam polybag tu adalah tinggi. Apabila kita drip hanya 1.5, okey, dengan air yang ada di dalam tu menyebabkan baja tersebut jadi tawar. Okey, jadi tawar, kemungkinan isi di dalam tu hanya tinggal 0.2 ataupun 0.5 saja. Okey, sepatutnya pada waktu kita nak pindah, pokok memerlukan lebih kurang isi dalam 1.5 ataupun 1.7 ataupun 2.0. Jadi kita tidak menepati kehendak pokok yang kita nak bagi itu. Okey, jadi kita drip tinggi supaya dia dapat balance dengan air yang ada dalam tu. Lepas tu kita check lah, kita buat perahan air supaya kita tengok berapa isi yang ada di dalam tu. Okey, uji pH, uji isi, okey, kelembapan, lakukan aktiviti, pindah pada lewat petang ataupun seawal pagi. Tapi yang paling recommend untuk pembukaan kawasan baru, penanaman baru lewat petang lah. Biar hala ke gelap, hala ke sejuk. Jangan hari tu malam sebab pokok akan cepat stres. Anak pokok akan cepat stres sebab dia belum stabil lagi, belum biasakan diri dengan media baru, kawasan baru. Okey, dan itu akan menyebabkan mahana kepada kita lah. Okey, biji benih. Okey, ini bersambung dengan harga, kualiti, sifat, perintangan penyakit dan juga kehendak pasaran dia. Jadi kita kena nilai semua-semua tu sebelum kita membuat pemilihan dari segi biji benih. Ada teknologi-teknologi biji benih yang boleh rentan kepada penyakit-penyakit tertentu. Sifat dia, okay, kadang-kadang kalau kita terung, tidak semestinya terung ni sama. Ada terung, ia pasaran dia banyak. Dia ada terung mini, ada terung antaboga, okay, ada terung jenama-jenama itu memainkan peranan, jenama dan juga jenis variety dia. Okay. Jadi kehendak pasaran kita perlu fulfillkan. Okay, jangan kita contoh kalau kita di pasaran tersebut kita orang tak nak terung antaboga contoh di pasaran pasar borong kita, tapi kita tak nak antaboga, kita nak pasarkan ke mana? Okay, ada masalah. Kadang-kadang di negeri-negeri tertentu pun ada perbezaan, sama ada saiz, sama ada jenis terung, jenis tanaman, lada ke apa semua kan. Sebagai contoh, kalau di Terengganu,
Kalau kita tanam timun batang, orang tak nak timun batang yang saiz-saiz besar. Orang biasa tanam timun kecil-kecil. Tapi kalau di KL, biasa timun batang dia lebih besar sikit daripada saiz di tengah ni. Okay, itu ada beza dia. Okay. Okay, ni saya sikit lah. Okay, tuan-tuan boleh ambil sebagai pedoman. Okay, cili ni banyak jenis cili. Okay, jangan kata hanya satu jenis je. Kita dah sebut partner satu, tapi banyak sebenarnya di pasaran. Okay, terung banyak jenis. Bukan hanya senarai yang saya berikan ni sahaja. Okay, timun banyak jenis. Hari ni tuan-tuan kalau makan nasi lemak, tuan-tuan rasa timun apa yang tuan-tuan makan? Okay, adakah Mira F1, Harmoni ke? Jadi kehendak pasaran ada jenis-jenis macam ni. Okay, sayuran. Okay, pengurusan tapak. Okay, bagaimana yang saya maklum tadi, tiada halangan cahaya matahari. Maka kita review balik lakukan sanitasi atau pembersihan ladang. Tapak projek ni perlu diratakan, bebas rumpai, rumah serangga dan dalam sekitar projek perkembangan besar tadi lah. Mudah akses daripada kenderaan dan lelawan, terutamanya di lorong-lorong kerja pun kalau boleh dia mudah akses. Jangan kalau ikut pada kalau tengok gambar ni dia ada lubang lopok air sini. Kalau kena hari ni rebah situ je kot. Lopok air yang dalam, okey. Okey, kaki lekat situ. Okey, kemudahan air tiup apa semua kan. Okey. Pengurusan pembajaan. Okey, kita masuk untuk nutrien tanaman. Di tanaman ni memerlukan lebih kurang dalam 16 jenis asas normally lah nutrien, nitrogen, fosforus, kalium, sulfur, kalsium, magnesium. Okey, ini adalah makro primer dan juga makro sekunder. Okey, ini adalah makro primer membentuk kebanyakan 90% daripada pokok tanaman. Ini adalah makro sekunder. Dan yang bawah ni adalah nutrien nutrien sekunder lah, nutrien sekunder, mikronutrien lah, biasa diperlukan dalam kadar yang sedikit. Okay. Selain itu juga kita perlukan cahaya matahari yang juga memberikan peranan yang penting, dan juga air lah, karbon dioksida, oksigen dan juga H2O. Okay. Sebenarnya dalam pokok ni cahaya matahari, karbon dioksida, oksigen, H2O ni dia antara yang paling besar sebenarnya mempengaruhi dari segi pertumbuhan pokok. Jadi jangan main-main dengan perkara ni. Okey. Kalau kita boleh tingkatkan sebenarnya karbon dioksida di dalam kita punya ladang, dia boleh meningkatkan 50%. Okey. Dari segi hasil kajian yang dibuatlah, 50% performa pokok dan juga keberhasilan tanaman. Sebenarnya besar kesan dia. Jadi karbon dioksida ni kita nak buat macam mana? Okey, karbon dioksida pengudaraan pokok. Okey. Pengudaraan pokok, sebab tu dia ada pemangkasan. Sebagaimana kita tanam pokok-pokok lain selain daripada pokok fertigasi pun, buah-buahan apa sebagainya, kita perlu ada pemangkasan. Kalau kita contoh macam biasanya orang tanya saya, cik, saya punya apa ni, Allah Akbar, betik pula, apa tu, tak ingat lah saya, J33 apa saya ingat nama variety. Okey, kita contohkan pokok-pokok lah, mana-mana. Apabila dari segi masalah pokok saya tak berbuah je, tahun merimbun banyak sangat. Okey, jadi kita showkan pruning, buang dahan yang tidak perlu, bagikan pengudaraan yang baik supaya dari segi oksigen dan karbon dioksida dapat untuk seluruh pokok. Jadi selepas tu insya-Allah biasanya akan berbuah. Okay. Jadi jangan ingat dari segi pengudaraan ni tidak perlu, sangat-sangat perlu. Okay, ini baju AB, baju fertigasi, biasanya orang dinamakan baju AB lah. Ikut pandailah dia nak panggil apa pun, XY ke, baju AB ke, CD ke, ataupun nama Abu dan Ali. Okay. Tapi yang paling penting, dia ada perbezaan antara A dengan B. Kenapa ada perbezaan? Disebabkan oleh ada
nutrien yang tidak boleh bercampur dalam keadaan pekat. Okey, dalam keadaan pekat tak boleh bercampur, dia akan menyebabkan ada interaksi yang menyebabkan baja tu akan rosak. Okey. Jadi asingkan apabila nak buat pencampuran, apabila nak letakkan di dalam tangki barulah kita campurkan. Okay, ni yang popular juga sekarang ni, baja Yara yang digunakan sebagai menggantikan baja AB. Okey, penyediaan larutan stok memang kita kena asingkan A dengan B, ikutlah nak campur dalam 100 ataupun 200 liter. Kalau 100 liter lebih cair, lebih pekat, kalau untuk 200 liter lebih cair. Okay, tetapi jangan tidak balance antara A dengan B tu apabila kita buat campuran. Itu yang paling penting. Okay, tetapi jangan terlalu pekat. Okay, dia menyebabkan reaksi kimia dia kurang bagus. Okay, andai kata contoh satu tangki satu tong stok kita nak buat 100 liter je, tapi kita bancuh 3 set sekaligus. Okay, tidak direkomendkan sebab setiap nutrien, setiap daripada elemen-elemen unsur-unsur baja yang dimasukkan di dalam itu, dia ada keterlarutan tertentu, maksimum keterlarutan. Jangan teruja sangat, nak mudah, nak bagi lagi pekat, kita campurkan terlalu banyak set di dalam satu stok tu. Okay. Alright, seterusnya pengurusan pembajaan. Alat pengukur, ini adalah penting. Okay, kita ada dua, pH meter dan juga isi meter. Kadang-kadang orang banyak tanya kita, okay, yang mana yang lagi penting cik, isi meter ke pH meter untuk fertigasi ni? Kalau saya jawab, saya senang je, dua-dua sangat penting. Okay, dah dua-dua memainkan peranan antara satu sama lain. Jadi kita perlu, nak tak nak, dua alat ni perlu ada. Okay, isi meter untuk mengukurkan kepekatan air yang terlarut dalam baja, maknanya kalau kita nak beri pH tertentu, isi tertentu, maknanya kepekatan baja tertentu, maknanya untuk pokok, contoh pokok peringkat awal penanaman, biasanya kita akan bagi isi rendah. Tapi apabila dah peringkat matang, isi akan tinggi, maknanya dari segi kepekatan baja tu tinggi. Jadi kita perlukan alat ini untuk menguji sama ada betul ataupun tidak, tepat ataupun tidak kita punya bancuhan air baja tersebut. Selain itu juga kepentingan isi ni juga sebenarnya kita nak check media tanaman kita. Jadi kita perlu check secara berkala media tanaman kita, adakah isi dia terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, terlalu cair. Kadang-kadang sebenarnya kalau kita tak perasan, para penanam kadang-kadang tidak perasan benda ni. Tragedi yang berlaku, gejala masalah yang berlaku di dalam media tersebut. Cuba tuan-tuan, kalau kita dah contoh 70 hari selepas tanam, kita ambil polybag kokopit di dalam tu, kita cuba perah air di dalam polybag tu, isi dia bagaimana. Kalau isi dia maknanya hampir dengan apa yang kita beri, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita tak perasan isi dia, kepekatan baja dia terlalu tinggi sampai ke tahap 7, 8, 9. Okey, jadi kita nampak performa pokok memang tidak bagus. Dalam pemerhatian saya pun sebelum-sebelum ni, kalau kita nampak je pokok ada masalah, ada satu pokok yang ada masalah, kita akan check terus. Kita akan check polybag, kita akan check media dia. Adakah isi dia bertepatan, adakah pH dia bagus. Biasanya memang tidak bagus. Okey, dan jadi kita akan betul-betulkan, perbaiki. Jadi apabila kita ada alat-alat ni, kita akan mempercepatkan kita punya tindakan untuk kita membaiki balik apa masalah tersebut. Okey, ni cara isi bertindak, tuan-tuan boleh tengok sendirilah lepas ni. Okey, ni pH meter penting. Sebab pH ni boleh melihat yang pertama adalah air yang sebelum kita salurkan kepada ladang. Yang keduanya kita nak check polybag itu sendiri, adakah pH dia bertepatan sama ada 5.5 hingga 6.5. Tapi saya sebenarnya untuk fertigasi saya lebih suka pH dia sekitar 6.8, okey, sekitar 5.8 sehingga 6.8. Itu yang kebanyakan daripada luar negara punya literature pun banyak pada 6.8 hingga 5.8 hingga 6.8. Itu pH yang sangat-sangat ideal untuk keseluruhan nutrien bertindak balas dan pokok dapat menyerap nutrien dengan bagus. Okey, tidak berlaku lock up nutrien. Okey, ini boleh baca sendirilah nanti. Okay, kesan pH sangat-sangat ketara.
Kalau kita tengok sini, umur pokok adalah sama, ni kailan yang saya tanam. Kita ubah pH dia kepada 3.7 dan satu lagi 6.3. Kita akan nampak dari segi performa pokok memang sangat berbeza. Dan selepas kita harvest kailan ni, saya pun cuba berperbaiki balik. Kita buang air baja tersebut, kita top up air baja baru, ataupun sebenarnya kita boleh up baja tu dengan kaedah-kaedah tertentu lah. Ada larutan-larutan yang boleh meningkatkan kandungan pH tersebut. Dan saya buat folia. Alhamdulillah. Maknanya seminggu selepas tu pokok kita boleh harvest dalam keadaan cantik yang macam sebagaimana 6.3 tadi. Okay. Ini jadual pembajaan, tuan-tuan boleh gunakan jadual pembajaan ni kalau tuan-tuan tak ada lagi jadual. Dan jika ada jadual pembajaan yang tuan-tuan sendiri buat, mungkin tuan-tuan boleh kongsikan dengan kita lah apa pembajaan dan teknik yang dibuat. Mungkin kita boleh berkongsi pendapat dan pandangan. Okay, dan ni untuk cili dan juga timun. Seterusnya untuk timun mini dan juga sawi. Okay, ni adalah kadar siraman air yang diperlukan. Tapi ini bergantung sebenarnya kepada cuaca juga. Kita tak boleh nak mengandaikan, contoh kalau sebelah 10 hingga 1,200, 126 hari ni 2.5. Mungkin hari itu adalah hari yang mendung ataupun hari hujan. Kita perlu kurangkan. Jangan terlalu lebih. Okey. Kerana ini akan menyebabkan berlakunya perbezaan di dalam media, menyebabkan pokok bertindak balas ke arah sama ada vegetatif ataupun ke arah generatif. Benda ni kena balance. Okey, iaitu pembelajaran tu lebih kepada advance lah punya cerita. Jadi kalau untuk asal ni mungkin saya tak boleh nak cerita lagi lah pasal vegetatif dan juga generatif. Bagaimana kita nak lihat keadaan sebegitu. Okey, ni adalah contoh bacaan untuk terung dan juga cili, kadar siraman dan juga isi baja. Okey. Okay, sayuran hidroponik. Okay, ni semua ni gambar daripada pejabat saya lah. Kita tanam hidroponik ni. Pada peringkat awal-awal kita belajar dulu hidroponik kita macam ni lah, pokok setara ni je. Okay, tak besar mana. Tapi akhir-akhir ni alhamdulillah lah. Kita dah perbaiki balik, improve dari segi baja yang kita buat. Okay, alhamdulillah kita dapat lihat keberkesanan dari segi baja yang kita gunalah. Awal-awal yang ni 6 tahun lepas, inilah pokok dia. Okay, lain-lain keperluan. Sebenarnya baja-baja hidroponik ni dia ada beza. Jangan kita ingat semua baja adalah sama. Baja cili tidak sama dengan baja timun. Okey, baja terung tidak sama dengan baja cili. Okey, jadi masing-masing ada formulasi masing-masing yang perlu kita penuhi lah. Okey. Lain-lain keperluan, kita tengok ni nak habis dah. Alhamdulillah 73 daripada 83 muka surat. Okey, aktiviti merancang baja secara semurang folia. Okay, ni kita perlukan pam lah. Pam galas sama ada 20 liter, yang ni 18 liter. Okey. Kita kalau kita industri yang besar-besar, kita perlu mungkin gunakan power sprayer lah untuk kita menyembur dengan lebih efisien. Dan pastikan nozzle yang betul. Okey, nozzle untuk meracun, bagi racun serangga ataupun pulat ataupun folia, tidak sama nozzle-nya dengan racun rumput. Okey, kena belajar benda tu. Okey, jadi untuk racun pulat ataupun racun serangga, kita perlukan semburan yang halus. Okey, supaya dapat menyelinap masuk ke dalam celah-celah daun-daun dan dahan-dahan tu. Okey. Okey, ni adalah senarai contoh lah racun-racun. Bukan saya promote tapi ini adalah contoh-contoh racun-racun. Kebanyakan racun di sini adalah racun marhain, racun bangsawan orang panggil. Okey, Pegasus, Moventus, Sunmite, Clipper, Confido ni racun-racun bangsawan. Okey, orang panggil, bukan saya panggil. Tapi iyalah racun-racun bangsawan ni lah racun-racun yang bagus kadang-kadangnya kan. Tetapi tidak semestinya. Ramai yang menggunakan racun bangsawan tapi gagal. Okey, untuk membunuh serangga-serangga. Okey, dia kata tak jadilah. Kawan saya buat okey, tapi kalau saya buat tak boleh.
Ini adalah bersabit sebenarnya dengan kerintangan serangga tersebut terhadap racun yang telah kita gunakan, bahan aktif yang telah kita gunakan. Okey, ramai sebenarnya yang PM saya, yang mesej saya bertanyakan berkaitan dengan tata cara dan kaedah untuk menggunakan racun-racun ni. Jadi alhamdulillah lah, maknanya kalau apa yang saya ada tu kita kongsikan pada semua. Okey, bagaimana kita nak membaca IRAT, okey, Integrated Resistant Pest Committee. Okey, IRAT tu. Jadi kita kena hindarkan daripada serangga kita ada resisten melalui kaedah IRAT. Jadi cara kita menggunakan racun kena tepat dan betul. Okay. Walaupun kita menggunakan racun yang murah, akan berkesan dengan cara menggunakan IRAT ini. Okey. Seterusnya ni racun kulat, contoh-contohlah racun kulat yang ada di pasaran yang kita boleh guna. Okey. Banyak sebenarnya racun. Kalau lada ni biasanya tak habis 2,000 untuk racun tak sah lah. Kalau cili lah. Okey. Folia bernutrien, kalau kita tengok sini, Easy Grow, Befola, Viago. Okey, masing-masing ada peranan masing-masing. Macam contoh SLCAB. Okey, dia ada kalsium boron. Macam Viago, CMC Viago contohnya, dia adalah biasanya untuk peringkat pembesaran peringkat awal. Okey, sebab dia lebih banyak kepada nitrogen tersebut. Fertilon kombi, dia lebih kepada peringkat berbuah. Okey. Easy Grow boleh maintain penggunaan seminggu sekali, bifolan gitu juga. Okey, jadi kita kena tahu cara penggunaan dia, barulah performa pokok kita bagus. Okey, ni contoh juga plastimulate, siso, amino, atonik, cuka kayu, citosan dan macam-macam lagi lah yang di pasaran yang kita guna. Biasanya terbaiklah penggunaannya. Tetapi cara kita guna bagaimana, kaedah kita guna. Sebagai contoh atonik. Okey, atonik zat perasan tumbuhan, dia ada ZPP. Macam mana kita nak guna? Macam mana kita nak pakai? Okey, citosan bagaimana? Cuka kayu. Okey, bacillus kat mana kita nak pakai? Okey, sisol, apa masalah ketika mana kita nak pakai, kita kena tahu. Okey, jadi itu banyak didedahkan. Banyak dalam Facebook pun ramai saya rasa orang kongsikan pasal benda ni. Okey, dan ada gabungan-gabungan yang boleh. Folia ni ada gabungan-gabungan yang tak boleh. Itu kena belajar. Okey. Selain itu adalah pelekat silikon lah. Ini tanpa pelekat dia akan jadi berbutir-berbutir macam ni. Maknanya dari segi keefisienan penyerapan melalui lamina daun tu tidak bagus lah. Tapi kalau kita menggunakan pelekat silikon, alhamdulillah memang cantik. Rata je pokok, penyerapan pun bagus. Okey, jadi biasanya setiap kali saya menggunakan untuk folia, saya akan aplikasikan pelekat silikon ni, adalah satu yang wajib bagi saya. Okey, amalan terbaik sembuh, angin pada kadar yang minimal. Jangan tidak ada angin langsung sebenarnya. Melalui kitab, meracun, kita perlukan angin. Tetapi bagaimana angin yang kita nak tengok? Angin yang nak tengok adalah angin yang apabila kita tengok daun tu adalah daun yang berbalik-balik. Maksudnya kalau daun cili tu, kalau ada angin tu dia berbalik depan belakang. Itu adalah situasi semburan yang paling baik sebenarnya. Okey, tapi kita tak boleh nak kawal. Kita tidak boleh nak kawal angin ni. Okey, tetapi kalau terlalu angin, contoh macam apabila daun bergerak pada satu hala, maknanya angin tu kuat, itu tidak sesuai untuk buat penyemburan. Okey, bergerak pada satu hala. Tapi kalau daun tu berbalik-balik, berputar-putar, bersebut, itu adalah masa yang sesuai sebenarnya untuk kita buat semburan. Okey, dan yang kedua adalah awal pagi ataupun lewat petang. Ini bergantung kepada racun apa yang kita nak pakai. Adakah kita nak pakai racun untuk kita buat semburan ulat? Contoh, kalau ulat aktiviti dia pada waktu malam. Okey, kalau kita menggunakan semburan racun kontak, kita perlu sembuh pada waktu malam kerana ulat ni akan keluar pada waktu malam. Ulat ratu tersebut dia akan cuba. Apabila waktu siang dia menyorok, sama ada di dalam polybag ataupun kalau kita menggunakan silver shine, dia duduk dalam silver shine tersebut. Okey, kupu-kupu dia banyak pada waktu malam tersebut. Okey, jadi kita perlu attack bagaimana cara dia. Okey, untuk semburan kulat bagaimana kita nak sembuh. Okey, kita kena tengok. Tapi dia ke arah awal pagi sangat. Jangan terlalu tengah hari. Kalau contoh, kalau kita meracun kontak tetapi pada waktu tengah hari, pada waktu pukul 10 pagi contoh.
dia hala kepada kering, kepada panas. Okey, di mana apabila kita sembuh butir-butir air tu sepatutnya diserap ataupun dimakan ataupun terkena pada serangga tersebut, tapi terlalu cepat kering dan menjadi sebatian macam bergaram. Itu dah tak aktif. Okey, kalau kena dekat serangga pun tak ada masalah. Okey, jadi tidak kena pada kaedah dan cara. Okey, semburan kabus dan juga nipis, dan juga kita tahu keperluan pokok ataupun baja kita tu. Okey, waktu mana kita nak sembuh kalsium boron, waktu mana kita nak sembuh fosforus sahaja, waktu mana kita nak sembuh nitrogen, okey, ataupun waktu mana kita nak bagi untuk boost pokok. Okey, kita kena ada cara dia. Dan juga kita melihat pada sasaran, kena pasti masalah racun yang sesuai, kena tengok. Itu kadang-kadang kita kena tengok pada label dan juga melihat pada pengalaman. Okey, pengalaman kawan-kawan, mungkin pengalaman kita, racun yang sesuai, maknanya kalau kita sembuh yang ni okey jadi, kalau sembuh yang ni tak jadi. Okey, dan selain itu juga kita kena merujuk kepada label yang telah disediakan. Okey, yang terakhir sekali sebelum saya tutup kita punya seminar kita ni, perbahasan kali ni, dapatkanlah MyCat. Okey, program daripada Jabatan Pertanian kita dapat untuk keselamatan makanan, mensedia alam sekitar, kesihatan dan pekerjaan dan keselamatan pekerja serta menjamin dari segi kualiti makanan. Okey, jangan tak tahu penanam lada, atau kalau mungkin ada yang dalam ni yang tengah tonton, saya minta supaya tolonglah, patuhilah. Okey, tempoh masa meracun. Okey, kerana cili adalah antara salah satu yang sangat kuat diracun. Okey, dan tempoh masa meracun bergantung kepada racun tersebut. Ada yang 3 hari. Kebanyakan yang tak pakai 3 hari ni, kebanyakan yang pakai yang 7 hari, 14 hari, 21 hari. Sepatutnya tempoh larangan mengutip. Tapi hari ni meracun, esok mengutip. Itu banyak yang berlaku, tuan-tuan. Hari ni meracun, lusa mengutip. Tak ada tempoh, tak ada tempoh. Padahal menggunakan racun yang 14 hari. Tapi telah dipasarkan dan dijual di pasar borong. Jadi kita pun nampak cantiknya cili tersebut. Kita pun beli, makanlah racun tersebut. Okey, kalau jadi saya nasihatkanlah kepada semua agar kita patuhilah keadaan racun. Memang kalau kita nak ikut keberuntungan, kalau kita tak mengira terhadap kita punya kata sosial empati sosial kita, memang kita akan buat benda-benda yang salah macam tu. Kita tak kisah, asalkan duit kita masuk. InsyaAllah kalau kita buat dengan patuhi, keberkatan tu ada, insyaAllah Allah akan membantu kita setiap masa. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk seminar kita pada hari ini. Jadi tengah hari ini, jadi saya serahkanlah kepada Urus Tia. Okey, sekian, terima kasih.